Okey, baik. هل كنت خش كده يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا ما ينفعنا وفقهنا في الدين وعلم التاويل وارزقنا علما نافعا وفهما صحيحا يا ارحم الراحمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. InsyaAllah malam ni kita akan membicarakan mengenai sebuah ilmu yang mana ilmu ni merupakan, pada hemat saya lah, merupakan ilmu yang masih asing di kalangan rakyat Malaysia secara umumnya, iaitu ilmu yang diberi nama sebagai ilmu mantik. Ilmu mantik. Walaupun ejaan Melayu dia ejaan dengan huruf K kan, mantik kan. Tapi secara sebutan fasihnya ialah ilmu mantik. Okey. Sebelum tu, untuk beri pengenalan ringkas mengenai ilmu ni, ilmu ni sebenarnya dia memang tak masyhur lagi lah di kalangan masyarakat Malaysia secara umumnya, disebabkan ilmu ni ilmu mantik ni dia taklah semasyhur seperti ilmu sufi, ilmu tauhid, ilmu fiqh kan. Contoh kalau kita ni di masjid ke, contohnya di kuliah agama, sepanjang kehidupan anak seumur 20 tahun ni tak pernah nampak lagi lah dekat bina masjid kan. Kuliah maghrib malam ni disyarahkan kitab ilmu mantik ataupun kitab astrologi. Tak pernah lagi. Yang kita biasanya dengar, kalau anak macam minta pertama sekali saya nak minta maaf siap-siap lah kalau saya terkeluar lorat utara, sebab memang orang utara ni dia payah sikit nak utter slang dia tu. Jadi saya minta maaf awal lah. Okey. Kalau kita pergi masjid ke kuliah agama, memang kita tak jumpa pengajar ilmu mantik ni. Sebab ilmu mantik ni dia merupakan satu ilmu yang bersifat alat. Saya tak akan bincang segala pengklasifikasian ilmu tu. Cuma secara umumnya ilmu mantik ni, anda nak bagi clarify sikit, dia memang ilmu yang belum masyhur. Jadi program ini ataupun pembentangan kita malam ni lebih memfokuskan mengenai nak mengenali apa itu ilmu mantik. Okey. Bahkan nama dia tu sendiri mantik. Dia taklah macam ilmu lain. Contoh kita sebut ilmu tauhid. Kita faham dia sebut ilmu tauhid ni, dia berkait dengan Tuhan. Ilmu fiqh, paling kurang pun kita akan faham dia berkait dengan ibadah, paling kurang kan, dengan taharah dan sebagainya. Ilmu usul fiqh, walaupun tak dipelajari di masjid-masjid, tapi penamaan usul fiqh itu pun dia dah nampak ada kaitan dengan fiqh. Jadi dia tak asing, dia tak gharib. Okey. Kemudian kita ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni jelas, bahasa Melayu kita panggil tafsir, bahasa Arab pun kita panggil tafsir. Ilmu hadis, ilmu Quran, hadis dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada satu ilmu nama dia ilmu mantik. Jadi dia agak gharib. Okey. Bahkan kalau kita tanya apa itu ilmu mantik, tengah orang tak tahu apa tu mantik tu, apa pun kita tak tahu. Nak teka pun tak boleh. Okey. Bahkan bagi student-student pelajar sekolah agama sendiri pun, ilmu mantik ni dia dipelajari pada ketika tingkatan 6. Ni silibus lama lah, silibus sebelum 2019. Okey. Sebelum 2019 kita punya silibus ilmu mantik dipelajari di peringkat tingkatan 6. Okey, di peringkat STAM ataupun STP. Ilmu mantik dia tak dipelajari dekat waktu menengah rendah atau menengah atas. Dia dipelajari ketika tingkatan 6. Cuma bila inisiatif silibus baru yang disusun oleh KPM, ilmu mantik sekarang ni dah dipelajari oleh tingkatan 4 dan 5. Jadi kita nampak dah sikit lah ada satu usaha untuk memperkenalkan ilmu mantik dan dalam peringkat yang lebih awal. Sebab tradisi ulama-ulama mutaakhirin
Mereka mempelajari ilmu mantik terlebih dahulu. Barulah mereka mempelajari ilmu lain. Sebab apa? Saya kita akan tengok. Okey, saya kita akan tengok. Okey, baik. InsyaAllah pada malam ni fokus pembentangan kita akan berkait dengan 5 tajuk besar. Yang pertama ialah pengenalan ilmu mantik. Yang kedua, menelusuri sejarah ringkas pembukuan ilmu mantik. Yang ketiga, kita menyadari kepentingan dan peranan ilmu mantik dalam tradisi ilmu. Keempat, memahami dakwaan dan stereotip negatif terhadap ilmu mantik dan menjawab dakwaan tersebut. Dan yang kelima, menganalisa dan mempelajari pengaplikasian ilmu mantik dalam segenap bidang ilmu. Okey, ini 5 tajuk besar yang kita akan fokus pada malam ini. Okey. Bahagian pertama iaitu pengenalan ilmu mantik. Okey, pada sudut bahasa, perkataan mantik dalam bahasa Arab datang daripada perkataan an-nutqu iaitu membawa makna bertutur. Okey. Teori yang mengatakan ilmu mantik datang pada perkataan nataqa ni iaitu masuk bercakap atau bertutur, kita dapat lihat daripada kitab Ibn Sina, iaitu kitab Asy-Syifa. Okey. Ibn Sina mengatakan bahawa perbuatan bertutur ni dia ada 2 unsur. Ataupun nutqu tu dia ada 2 jenis. Yang pertama kita panggil nutqu zahiri. Okey, yang pertama kita panggil nutqu az-zahiri. Nutqu zahiri ni maksudnya bertutur, katakan lu. Kita bercakap, kita sembang. Itu kita panggil nutqu zahiri. Yang keduanya kita panggil nutqu batini, iaitu pertuturan dalaman. Okey, nutqu batini ni di sisi ulama dinamakan sebagai at-ta'aqqul, iaitu berfikir. Jadi dari sudut bahasa, nutqu membawa makna 2 makna. Yang pertama makna bercakap, yang kedua maknanya berfikir. Sebab itulah kita akan dapati bahawa ulama mantik mendefinisikan manusia sebagai haiwan natiq, iaitu suatu unsur haiwan, unsur yang mempunyai kehidupan, satu jisim yang mempunyai kehidupan dan dia mempunyai akal. Okey, natiq kat situ bukan membawa makna bercakap, dia membawa makna berfikir. Jadi mantik huruf mim kat situ, kalau yang pernah belajar bahasa Arab, kita panggil mim tu kita panggil masdar mimi. Okey, mantik itu perkataan dia binaan masdar mimi. Okey. Jadi mantik membawa makna secara bahasa ialah berfikir. Okey, itu teori yang pertama. Teori yang kedua, kita mengatakan bahawa nutqu memang membawa makna bertutur, tapi yang dikehendaki pada perkataan mantik ialah asal bagi bertutur ataupun punca bagi bertutur. Kita boleh bercakap sebab apa? Sebab kita ni ada akal yang menyusun perkataan-perkataan untuk melafazkan perkataan tersebut. Okey? Jadi kita boleh cakap sebab kita fikir dulu apa yang kita nak cakap, paling kurang. Okey, contoh macam Ana nak cakap mengenai ilmu mantik. Ana akan ada perbahasan ilmu mantik secara ringkas dalam otak Ana, kemudian Ana akan mengeluarkan, lahirkan lafaz-lafaz tersebut dalam bentuk lidah, dengan lidah. Jadi mantik memang membawa makna bertutur, tapi dikehendaki kat sini ialah asal bagi bertutur, iaitu ataupun punca bagi bertutur, iaitu akal. Okay? Dalam satu syair yang masyhurlah di sisi pelajar ilmu kalam, syair oleh seorang penyair yang bernama Akhtal. Dia melantunkan syair dia, innal kalama la fil fuad. Sesungguhnya sifat kita untuk bercakap tu, sifat kalam kita la fil fuad, duduk dalam hati. Fuad ni pun dia boleh membawa makna akal juga. Okey, dia boleh membawa makna akal. Innal kalama la fil fuad wa inna ma ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya lidah kita ni dijadikan untuk menunjukkan kepada apa yang tersirat dalam fuad kita, dalam akal kita, dalam hati. Jadi dari sudut bahasanya mantik ni membawa makna pemikiran, iaitu asal bagi bertutur, punca bagi bertutur. Itu sudut bahasalah. Dalam sudut terminologi ataupun kita panggil sudut istilah, ia merupakan alat yang menjaga akal daripada kesilapan pada perkara yang kita cuba memahaminya dan membenarkannya. Ianya merupakan alat yang menyampaikan kepada pegangan yang benar dengan melalui jalan dan kaedahnya. Takrif ni saya ambil daripada kitab Ibn Sina sebenarnya, kitab Asy-Syifa. Okey, sebab kitab Ibn Sina ni merupakan kitab induk dalam ilmu mantik.
Walaupun dia ada perkara yang kita khilaf mengenai Ibn Sina dari isu akidah, cumanya dalam perbahasan mantik memang kita ada sebahagiannya ataupun sebahagian besarnya kita berpegang Ibn Sina. Dalam akidah tu kita panggil apa? KIV, key in view kan. Kita Ibn Sina dalam bahasan akidah. Adapun dalam bahasan mantik ya, kita jadikan i'timad. Okey, Ibn Sina dia takrifkan dia sebagai alat yang menjaga akal. Okey. Alat, apa itu alat yang kita faham lah. Okey, yang anak kata ilmu mantik ni ilmu alat. Apa itu alat? Alat ni dia merupakan, senang kata dia macam satu jambatan yang menghubungkan antara dua benda. Okey. Contohlah macam kita nak buat kasut. Contoh, seorang pembuat kasut dia nak buat kasut. Untuk dia merealisasikan ataupun menyempurnakan tugasnya sebagai tukang kasut, dia memerlukan alat untuk membantu dia menjahit kasut ke ataupun gam kasut. Okey, untuk membuat kasut. Okey. Contohnya alat bagi seorang tukang jahit ialah tukang kasut ialah gam ataupun jarum ataupun benang. Okey, contohnya jarum ataupun gam. Okey, gam ialah alat untuk buat kasut. Okey, alat nak buat kasut. Cuma adakah gam tu sebahagian daripada kasut tu? Ada, gam dia bukan sebahagian daripada kasut. Okey, dia cuma alat untuk melekatkan antara tapak dan bahagian atas kasut. Jadi ilmu alat ni dia bukannya ilmu satu bahagian daripada ilmu lain. Dia ilmu sendiri dia, cuma dia membantu kita untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Contoh dia macam kita kata ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, contoh macam ilmu nahwu. Ilmu nahwu dia tak terkait dengan ilmu tauhid. Dia tak terkait. Terkait ni maksudnya dia bukannya sebahagian daripada ilmu tauhid. Dia bukannya sebahagian daripada ilmu fiqh. Cuma untuk kita memahami ilmu akidah, untuk memahami ilmu fiqh, kita memerlukan ilmu nahwu sebab kita nak memahami konsep-konsep utama dalam ilmu kalam yang menggunakan istilah nahwu contohnya. Ataupun nak baca kitab, nak baca kitab memerlukan ilmu nahwu supaya tak salah faham kehendak kitab. Okey. Cuma adakah ilmu nahwu sebahagian daripada ilmu akidah? Tak. Okay, kita cuma menggunakan ilmu nahwu untuk memahami ilmu akidah. Begitu juga ilmu mantik. Ilmu mantik dia bukannya sebahagian daripada ilmu-ilmu lain. Dia merupakan ilmu yang mana kita guna ilmu ni nak memahami ilmu lain. Dengan ilmu mantik lah kita guna nak memahami akidah. Tapi bukan semua lah, ada sebahagiannya. Begitu juga ilmu fiqh, ilmu usul fiqh dan boleh dikatakan ke semua ilmu. Kita menggunakan ilmu mantik cuma kita tak menyedari. Orang yang menafikan penggunaan ilmu mantik dia sebenarnya sama ada boleh katakan beberapa kemungkinan. Yang pertamanya, dia tak memahami apa itu ilmu mantik. Ini kemungkinan paling besar. Kemungkinan kedua yang menafikan kepentingan ilmu mantik ni adalah mereka yang menyangka ilmu mantik adalah ilmu falsafah. Ni paling banyak. Golongan kedua ni paling banyak. Yang ketiganya ialah mereka menyangka bila kita tak guna istilah mantik maka tak ada mantik. Sedangkan kita memegang pada kaedah Imam Ghazali la musyahata fil istilah. Iaitu tidak ada masalah dengan penggunaan istilah ni. Antara nak guna istilah A ke nak guna istilah B ke tak ada masalah. Yang pentingnya ialah musamma. Perkara tu, bukannya isim, bukannya nama dia. Okey, ini kita akan tengok penggunaan ilmu mantik dalam semua ilmu. Akan ada. Yang menjaga akal daripada kesilapan pada perkara yang kita cuba memahami dan membenar. Okey. Dalam ilmu mantik, kita ada dua mekanisme utama. Yang pertama ialah tasawur, yang kedua ialah tasdik. Okey, tasawur ni apa? Tasawur ni ialah kita memahami dan mendefinisikan sesuatu perkara. Okey. Contoh. Tasawur ialah kita nak mengaji ilmu mantik. Okey, pertama sekali kita buat apa? Kita mengenali apa itu ilmu mantik. Sebab tu, kalau kita baca kitab fiqh atau kitab apa sekalipun, kebiasaannya ulama ataupun penulis kitab tu dia akan datangkan ta'rif bagi sesuatu ilmu ataupun ta'rif bagi sesuatu bahasan. Contoh kalau kita buka kitab fiqh, bab taharah, kan? Dia akan ada taharah lughatan wa syar'an. Taharah daripada sudut bahasa apa dia? Sudut istilah apa dia? Proses tu nama dia tasawur. Secara kita tak menyedari. Okey, itu nama tasawur. Bahkan dalam bahasa Melayu pun ataupun dalam ilmu sains ke ilmu apa sekalipun, pertama sekali kita akan mendefinisi ataupun memahami satu perkara. Okey? Contoh kita nak memahami satu konsep
sains yang bernama apa? Nak lupa lah tu. Fotosintesis. Okey, ini paling lama sekali lah, yang paling ingat lagi, fotosintesis. Okey, kita nak mengatakan fotosintesis itu berlaku dekat tumbuhan. Okey, sebelum kita nak mengatakan fotosintesis memang berlaku atau tak berlaku, apa kita buat? Kita memahami dulu apa itu fotosintesis, betul tak? Oh, fotosintesis ialah proses yang mana pokok buat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Okey? Proses kita memahami tu nama dia tasawur. Nampak tak? Dalam sains pun kita guna ilmu mantik. Cuma kita tak sedar. Okey? Mungkin ada orang akan berkata, okey, kalau kita dah guna walaupun kita tak mengaji, buat apa kita nak mengaji? Okay, ini iskal yang ini iskal yang ada dalam berkenaan ilmu mantik. Contoh, okey, kita nak jawab masalah ni senang je. Kita bagi contoh ilmu nahwu. Orang Arab, dia tak perlu pun mengaji. Setengah orang kata orang Arab ni tak perlu mengaji ilmu nahwu. Disebabkan orang Arab boleh baca kitab betul. Tak. Orang Arab pun ketika mereka bercakap, ada aja baris mereka tak kenal. Ataupun ketika mereka baca kitab, ada aja baris kalimah mereka baca tak betul. Jadi seperti mana ilmu nahwu ni kita guna untuk menguasai ataupun untuk membaca kitab, untuk menjaga lidah kita daripada kesilapan daripada bertutur dalam bahasa Arab. Okey? Meskipun selama ni kita ada dah cakap secara betul, tapi bila kita tak ada satu guideline, bila kita tak ada satu kaedah khusus ataupun kaedah yang jelas menunjukkan yang ni betul, yang ni salah, maka kebarangkalian kita nak salah tu tinggi ke tak? Tinggi. Jadi di sinilah keberhajatan kita kepada ilmu mantik. Berfikir ni, meskipun walaupun kita tak mengaji ilmu mantik, kita kadang-kadang buat keputusan yang betul. Okay, keputusan kita yang betul itu hasil daripada, boleh kita katakan sebagai pengalaman saja. Pengalaman ni kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Okey, ada pun satu kaedah akliyah, kaedah akal yang mana dah dijamin kalau jaga kaedah ni tak salah. Kalau lah kita kuasai kaedah ni, bahkan kita amalkan kaedah ni, maka kita tidak akan tersilap dalam memahami satu perkara. Okey? Okey, mekanisme ilmu mantik yang kedua ialah tasdik. Tasdik ni kita meletakkan hukum. Sama ada kita kata satu statement is true or satu statement is false. Okay, sama ada dia benar atau sama ada dia palsu. Betul atau salah? Ya atau tidak? Bila kita letakkan satu hukum, tu nama dia tasdik. Okey? Tu nama dia tasdik. Kita nak tasdik ni mesti kita akan, contoh kalau kita duduk dalam mahkamah pun, kita nak sabitkan satu pesalah tu salah, satu apa? Orang kena tuduh itu salah atau tidak, kita buat apa? Kita meneliti hujah. Kemudian barulah kita letak hukum. Okey, proses meneliti hujah itu nama dia tasdik. Proses menghukum sama ada dia salah atau tidak salah. Okey, itu natijah tasdik. Ya atau tidak? Benar atau palsu? Bersalah atau tidak bersalah? Benar atau macam itulah konsep dia. Okey, itu nama dia tasdik. Selaras dengan konsep tabayun dalam Al-Quran. Anak akan buktikan sebentar lagi bahawa ilmu mantik ni sebenarnya dia merupakan manifestasi daripada konsep tabayun dalam Al-Quran. Okey, sebab apa? Sebab ilmu mantik ni dia konsep dia dua benda aja yang kita, untuk para hadirin sekalian untuk memahami, ilmu mantik dia dua benda aja yang kita mengaji. Dua benda utama lah, dalam dua pertama tu dia ada lagi lah kan, nak pokok dia. Yang pertama tasawur, yang kedua tasdik. Dua benda ni sahaja yang kita tumpu dalam ilmu mantik. Tasawur, kita memahami satu perkara. Tasdik, kita hukum dengan betul. Tabayun, apa dia tabayun? Yang kita mengaji tabayun, fiqh tabayun dan sebagainya. Apa tu tabayun? Tabayun tu ialah kita dengar satu cerita, kita memastikan cerita tu betul atau salah. Kita tengok bukti, kemudian baru kita hukum. Betul tak tabayun macam tu? Tak ada nak kata tabayun salah. Okey, tak ada orang yang tak setuju dengan takrif tabayun ni. Okey, kalau antum bersetuju dengan takrif tabayun ni yang nak bagi ni, maka sebenarnya antum dah bersetuju bahawa ilmu mantik juga begitu. Ataupun antum dah bersetuju bahawa ilmu mantik juga ada dalam Al-Quran. Sebab konsep tabayun dan konsep ilmu mantik hampir sama, hampir sama.
Tabayun, kita kenal satu benda dan kita tasdik satu perkara. Tabayun, sama lah. Kita, contohlah orang buat main satu cerita. Orang buat main satu cerita. Kita memahami dulu apa isi cerita tu. Kita memahami, okey, proses kita memahami. Okey, siapa yang cerita, siapa yang buat benda ni, benda tu benda apa. Ini nama dia tasawuf. Kemudian bila kita dah teliti hujah, kita tengok realiti, kita tengok bukti dan sebagainya, hasil ya atau benar, okey, tu natijah bagi tasdik. Jadi sebenarnya kalau kita secara tak sedar, ilmu mantik boleh dikatakan sebagai amalan ataupun hasil daripada konsep tabayun. Okay, ini nama lain bagi ilmu mantik. Ilmu mantik ni dia ada beberapa nama. Yang pertama dia adalah ilmu mizan. Okay, ilmu mizan. Mizan ni kita panggil timbangan ataupun dacing. Okay. Ada macam dalam gambar nak letak tu. Dacing tu nama dia mizan. Okay. Sebab apa? Kerana ilmu mantik digunakan untuk menimbang kebenaran. Tu antara munasabah sebab apa kita guna nama ilmu mantik. Okay, sebelum tu kalau ada orang tanya, Ana ambil mana nama-nama ni? Okay, nama-nama ni saya ambil daripada kitab Imam Ghazali sendiri, iaitu Qistas Mustaqim dan sebagainya. Okay. Jadi kalau nak kata ilmu mantik ni merupakan ilmu yang keji, sanggup tak kita keji satu ilmu yang bernama Mawazin Quran yang nombor 4 tu. Okay, iaitu neraca Al-Quran. Ni nama-nama ilmu mantik. Mi'yarul ilm, neraca ilmu. Qistas Mustaqim, neraca yang adil. Mawazin Quran dan ilmu nazar, iaitu ilmu logik. Okay. Ni merupakan kita panggil ilmu ataupun nama-nama bagi ilmu mantik. Kalau lah manusia ataupun masyarakat memperkenalkan ilmu mantik dengan nama-nama ni, Ana yakin tidak ada stereotip negatif terhadap ilmu mantik. Okey? Sebab apa? Sebab antara punca ilmu mantik ni ditenggelamkan ialah stereotip negatif, iaitu stigma terhadap ilmu mantik. Dikatakan ilmu mantik falsafah, ilmu mantik ilmu kalam dan sebagainya. Sebab itulah datang seorang ulama yang agung. Tak ada siapa boleh nafikan kehebatan ulama ni, iaitu Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Okey, imam terhebat dalam mazhab Syafi'i. Antara imam yang besar dalam mazhab Syafi'i, imam terbesar dalam mazhab akidah Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah. Imam terbesar dalam ilmu tasawuf. Itu kita panggil dia Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali dia faham, Imam Ghazali ni orang yang cerdik. Dia tahu bahawa ilmu mantik ni disebabkan dipelopori oleh Mu'tazilah, dipelopori oleh falasifah. Sedangkan ilmu mantik ni suci. Bukan suci lah, maksudnya suci tu maksudnya nak kata, bila kata ilmu mantik ni dia berharga, dia permata. Tapi permata yang duduk dekat kalung ataupun dekat orang kita mana beg kan, ataupun beg lah, ataupun wallet orang-orang jahat. Ilmu mantik ni dia permata, cuma dia duduk dekat guni orang-orang yang zalim seperti falasifah. Sebab tu anda tak pasti hadis ke ataupun kata hikmah, iaitu al-hikmah dhalatul mu'min. Kecerdikan, kebijaksanaan merupakan permata orang mukmin yang hilang. Okey. Jadi Imam Ghazali nampak benda ni permata. Lu'lu' wal marjan. Jadi Imam Ghazali ambil ilmu ni, Imam Ghazali cuci yang mana apa kotoran-kotoran yang ada dekat permata. Imam Ghazali tapih elok. Lepas tu Imam Ghazali dah tahu dah kata, okey aku tapih je tak cukup ni. Kan? Sebab orang dah kenal ilmu mantik ni nama busuk dengan cercaan sebahagian ulama dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali buat lagi satu usaha, iaitu menamakan ilmu mantik dengan nama yang mulia. Yang paling jelas Mi'yarul ilm, neraca bagi segala ilmu. Anta nak kata ilmu anta ni sadiq, ilmu anta ni kadzib, ilmu ni betul, ilmu ni salah. Ilmu mantik. Qistas Mustaqim, akidah anta betul atau akidah anta salah. Kita tengok Qistas Mustaqim, iaitu ilmu mantik. Mawazin Quran. Mawazin Quran tu. Neraca Al-Quran. Bukannya maksud ilmu ni menimbang Al-Quran. Jangan faham macam tu. Tak ada satu ilmu pun boleh menimbang Al-Quran. Maksud neraca Al-Quran ni ialah kita kata idhafat yang membawa makna min. Okay? Idhafat membawa makna min, iaitu neraca daripada Al-Quran.
Iaitu Al-Quran sendiri memperkenalkan neraca ni, cuma Al-Quran tak memperkenalkan secara sarih. Okey. Ilmu apa pun dia tak disebutkan dalam Al-Quran secara sarih, secara jelas. Dia menunjuk isyarat-isyarat. Okey. Imam Ghazali sendiri akan menunjukkan bahawa Al-Quran banyak hujah mantik. Sekali kita akan tengok. Okey, ini rangka umum ilmu mantik. Ilmu mantik dia terbahagi kepada tasawur, yang kedua tasdik. Tasawur terbahagi kepada dua, iaitu kulliyat khams, yang kedua ialah ta'rif. Okey, dalam kurungan mabadi. Mabadi ni kita panggil prinsip utama, iaitu komponen-komponen tasawur. Okey, kulliyat khams ni ialah perkara-perkara umum yang 5. Okey, dalam dunia ni kita boleh klasifikasikan ada 5 perkara umum untuk menghimpunkan segala benda. Okey. Disebabkan kuliah khams ni lah kita boleh mengumpulkan ilmu ni ilmu apa? Apa nama? Manusia ni ialah kategori mana? Contoh, ana kata dalam satu apa? Contoh ana takrifkan ilmu nahwu. Ilmu nahwu ialah ilmu yang al-ilmu bihi yu'rafu ahwal awakhir kalim. Okey. Ilmu yu'rafu bihi ahwal awakhir kalim. Satu ilmu yang mana dengan sebab kita mengetahui ilmu ni, kita mengetahui keadaan akhir kalimah. Okey. Ilmu dengan sebabnya diketahui. Itu kita panggil satu jins. Itu perkara umum. Okey, satu perkara umum. Sebab boleh dikatakan banyak, boleh dikatakan semua ataupun kebanyakan ilmu, dia banyak ilmu yang mana dengan sebab ilmu ni kita mengetahui perkara yang lain. Ilmu sains, kita mengetahui sifat-sifat makhluk, kan? Sifat-sifat spesies dan sebagainya. Ilmu kedoktoran, kita mengetahui penyakit, kita mengetahui kaedah merawat dan sebagainya. Ilmu nahwu untuk mengetahui apa? Keadaan akhir kalam. Okey, itu kita panggil kuliah khams. Jadi kuliah khams ni kita guna untuk membuat yang dinamakan sebenarnya sebagai takrif. Takrif ni definisi. Boleh faham ah? Okey, takrif itu ialah definisi. Dalam kurungan maqasid. Maqasid ni maksud dia tujuan daripada tasawur ialah nak buat definisi. Okey. Tujuan daripada kita tasawur ialah kita nak buat definisi. Tujuan daripada tasawur ialah definisi. Okey, dalam setengah ataupun dalam terjemahan moden orang panggil tasawur ni sebagai kognisi. Kognisi ataupun cognition. Itu pengetahuan awal. Okey, ini kognisi. Okey. Jadi takrif yang sempurna dia terbina daripada penguasaan ilmu mantik. Sebab ciri-ciri sesebuah definisi yang sempurna dia mesti ada dua secara umumnya lah. Dia ada lebih kurang 5 atau 9 lah. Cuma secara umumnya dia ada dua benda yang penting. Yang pertama dia mesti jami'. Iaitu sesuatu definisi dia mesti menghimpunkan semua perkara yang berkaitan dengan benda yang dia nak takrifkan. Contoh macam kita nak takrifkan manusia, kita mesti melakukan sebuah definisi mengenai manusia, yang definisi itu akan menghimpunkan semua manusia. Ini kita panggil takrifnya jami'. Maksud jami' yang menghimpunkan manusia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ciri takrif yang sempurna ialah dia mesti mani', iaitu dia menegah perkara yang bukan daripada takrif. Okey, definisi manusia yang sempurna, dia jami', dia memasukkan semua manusia, dia mani', dia mengeluarkan semua selain manusia. Kalau lah satu takrif tu dia tak jami' dan tak mani', okey, itu menunjukkan bahawa seseorang yang mentakrifkan tu dia tak memahami ilmu mantik dengan baik. Okey, jadi boleh dikatakan Imam Syafi'i dia buat takrif macam-macam, risalah dan sebagainya. Itu menunjukkan penguasaan Imam Syafi'i dalam ilmu mantik. Walaupun Imam Syafi'i dia tak, walaupun zaman Imam Syafi'i taklah apa orang kata apa berkembang dah ilmu mantik ni. Cuma Imam Syafi'i merupakan ulama yang cerdik. Okey. Imam Syafi'i pun dia bukannya mengaji, macam mana nak kata, dia tu pengasas usul fiqh. Okey, adakah ulama sebelum Imam Syafi'i tak ahli usul fiqh? Semua ahli usul fiqh. Kebanyakan ulama sebelum Imam Syafi'i ahli usul fiqh. Meskipun pembukuan usul fiqh belum ada. Okey, jadi pembukuan sesuatu perkara dia tak melazimkan ilmu sebelum pembukuan tu tak ada. Okey.
Pembukuan usul fiqh berlaku setelah Imam Syafi'i. Ulama sebelum Imam Syafi'i semisal Imam Abu Hanifah, okey, Imam Malik. Adakah Imam Malik, Abu Hanifah tak alim usul fiqh? Tidak. Okey, ataupun sebelum tu zaman sahabat sendiri. Okey. Begitu juga. Okey, itu bahagian takrif. Okey, definisi yang sempurna terhasil daripada penguasaan mantik yang mantap. Bahagian mantik kedua tasdik. Okey, tasdik dia ada dua bahagian juga, mabadi dan maqasid, prinsip asas dan dia punya tujuan dia. Ataupun mabadi ni boleh jugalah kita kata proses nak buat qiyas ataupun proses nak membuat hujah. Bolehlah. Okay. Secara tersamuhnya boleh. Okey. Yang pertama ialah al-qadaya wa ahkamuha. Ni bahasa Arab lah. Bahasa Melayunya qadaya ni kita katakan sebagai premis. Premis ni bukan bangunan, premis ni ialah statement. Okay. Statement. Penyataan. Kita analisis penyataan ni jenis apa? Okey, dalam mantik kita bahaskan sesuatu penyataan. Contoh, telah datang seorang lelaki bernama Zaid. Okey, penyataan ni penyataan apa? Okey, ilmu mantik menganalisis penyataan. Okey, mantik menjelaskan penyataan ni ialah qadiyah syakhsiyah mujabah. Okey. Itu contohnya lah, ni sesuatu istilah. Okey, bila kita dah memahami sesuatu premis tu macam mana, okey, kita akan memulakan proses ataupun proses lah untuk membina hujah. Okey, membina hujah yang diberi nama sebagai qiyas. Okey, yang diberi nama sebagai qiyas. Qiyas kat sini dia bukannya qiyas usul fiqh tu, tak. Okey, kat sini qiyas dia adalah qiyas mantiqi. Okey. Kalau senaknya lah, rata-rata kita dah mengaji dah qiyas ni. Dalam tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 dulu matematik moden. Dia ada satu tajuk tu nama dia penakulan matematik. Okay, penakulan matematik ni ada satu tajuk yang berkait dengan didaksi. Okay, didaksi. Premis 1, A ialah B. Premis 2, B ialah C. Kesimpulan, C ialah A. Okey. Itu dia ada persamaan dengan qiyas mantik yang kita nak guna. Cuma dia ada perbezaan lah antara didaksi dan qiyas. Okey. Ada perbezaan. Cuma secara bentuk dia ataupun surah dia boleh dikatakan sama lah. Qiyas mantiqi dan induksi. Hampir sama. Okay, hampir sama. Okey, ni contoh kita nak aplikasikan ilmu mantik. Ni contoh secara santai lah, iaitu berkait dengan kehidupan seharian. Okey, kita punya proposisi ataupun kita punya statement kita ialah Zubair telah menunaikan solat. Ini statement kita. Zubair telah menunaikan solat. Okey, kita nak tahu ataupun kita nak mengetahui adakah statement ini benar atau statement ini palsu. Zubair telah menunaikan solat. Macam mana kita nak tahu statement ini benar atau salah? Pertama, kita buat apa? Pertama kita akan cuba analisis siapakah Zubair. Okay, nampak proses tasawur tu? Anda kata mengenal pasti dan mendefinisikan Zubair. Kita mengenali siapakah Zubair itu. Zubair ialah seorang manusia ataupun lelaki yang tinggal di Gulib. Contoh. Okey, jadi kita dah detect dah siapa Zubair ni. Zubair ni member saya. Okey, ngaji di Yusuf. Contoh. Media akidah di Yusuf. Okey, itulah Zubair. Dia bukan Zubair lain, bukan Zubair Azmi, bukanlah Zubair mana-mana Zubair yang ada dalam dunia ni, melainkan Zubair yang ngaji di Yusuf, yang tinggal di Gulib. Dan seorang lelaki. Okay, settle. Kita dah tahu dah Zubair yang mana. Yang kedua, mendefinisikan menunaikan solat. Okay, apa maksud tunai solat tu? Buat solat tu apa maksud dia? Menunaikan solat ialah perbuatan mendirikan rukun-rukun solat. Okay, mendirikan solat. Maksud dia mendirikan rukun-rukun solat. Okay. Kalaulah orang takrifkan dengan makna yang lain. Contoh, saya takrifkan menunaikan solat ialah berdoa. Sebab solat dari sudut bahasa membawa makna doa. Okey. Jadi tasawur yang berkehendak ataupun tasawur yang berbeza akan melahirkan natijah yang berbeza. Sebab tu penting tasawurnya. Okey, kita definisikan betul-betul. Anta nak apa dengan makna solat? Okey, anda nak solat dengan makna perbuatan mendirikan rukun solat. Okey. Anda tak mahu solat dengan makna doa? Ya, saya tak mahu. Solat dengan makna doa. Saya nak makna solat dengan perbuatan mendirikan rukun solat.
Pada ketika ini maklumat hanyalah bersifat tasawuri dan tidak melibatkan sebarang penisbahan. Kita hanya mengetahui makna kenyataan Zubair telah menunaikan solat sahaja tanpa kita mengiyakan kenyataan ini maupun menafikan. Proses ini dinamakan tasawuf. Proses ni kita tak isbat atau kita tak nafi lagi. Kita tak mengatakan betul Zubair dah tunaikan solat. Kita tak katakan tak, Zubair tak tunaikan solat lagi. Kita tak menyatakan kebenaran ataupun kita tak menyatakan bahawa benda ni salah. Okey. Ini proses tasawuf. Okay, proses tasdik macam mana? Okay, proses tasdik menghimpunkan maklumat yang diperoleh untuk melakukan penakulan. Okey, kita tengok macam mana kita nak menyimpulkan. Okey, satu, menyimpulkan sama ada pernyataan ini berlaku atau tidak. Okey. Okey, contoh dia apa? Contoh daripada hasil tasdik, Zubair sememangnya telah menunaikan salat. Okey, ni kita punya hasil tasdik kita. Cuma orang tanya, apa bukti anta mengisbatkan Zubair telah tunaikan salat? Okey. Saya bagi jawapan macam ni. Premis satu, Zubair mendirikan setiap rukun solat. Premis kedua, setiap individu yang mendirikan rukun solat dikira menunaikan solat. Kesimpulan, Zubair sememangnya telah menunaikan solat. Okey. Premis satu, dua, dan kesimpulan ni kita panggil qiyas mantiqi ataupun qiyas mantiqi iqtirani. Okey. Jadi memang kita dah guna sebenarnya, kalau kita secara kita tak sedar, kita dah guna ilmu mantik ni secara kita tak menyedari. Contoh macam orang kata, apa bukti Zubair dah solat? Okey. Dia kata, saya tengok Zubair solat. Okey. Apa maksud saya tengok Zubair solat? Iaitu saya tengok Zubair mendirikan setiap rukun solat. Kemudian orang yang bertanya dekat kamu tu, dia dah faham, kata, oh, rukun solat, dia mestilah solat. Maka kesimpulannya Zubair sememangnya menunaikan solat. Okey. Pada ketika ini maklumat sudah bersifat tasdiki. Kita sudah menyimpulkan sama ada Zubair sudah menunaikan solat atau tidak. Nampak kita dah isbat. Okey, kita dah isbat kat sini. Bila ada unsur isbat dan nafi, ketika itu maklumat bersifat tasdiki. Okey. Ini contoh yang kita kata aplikasian dalam kehidupan seharian. Mudah-mudah. Okey, mudah-mudah. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain ataupun perbahasan ilmu usul fiqh dan sebagainya, kita akan nampak lagi kejelasan ilmu mantik dalam tu dengan lebih jelas. Banyak. Okey, mekanisme ilmu mantik merupakan manifestasi konsep tabayun. Kita mana tersasul sikit. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu fasik membawa suatu berita, maka selidiklah kebenarannya. Okey, pendapat ahli tafsir perkataan naba'. Okey, dalam Al-Quran Allah Taala firman, in ja'akum fasiqun binaba'in. Okey. Apakah ahli tafsir bagaimanakah ahli tafsir terjemah ataupun tafsirkan naba'? Okey. Perkataan naba' yang tersebut ditafsirkan dengan khabar. Khabar. Maka makna tabayun pula ialah menentukan sama ada ianya benar atau palsu. Okey. Ni dalam tafsir Jalalain. Okay, bila sebut tafsirnya kita teringat pula daripada almarhum Syekh Ali As-Sabuni. Okey. Bila-bila kita ucaplah ataupun sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Okey. Ilmu mantik membahaskan khabar. Okey. Berbalik kepada yang kita praktis tadi, iaitu pernyataan Zubair telah menunaikan solat. Pernyataan ataupun proposisi itu, Zubair telah menunaikan solat, dalam bahasa Arab kita panggil itu khabar. Kita panggil itu khabar. Ilmu mantik dia membahaskan khabar. Sebab apa? Khabar ni mengandungi kebarangkalian untuk benar dan palsu. Zubair benar. Zubair telah menunaikan solat. Pernyataan tu sememangnya boleh kita kata pernyataan ini benar. Boleh kita menyatakan pernyataan ini palsu. Selama mana sesuatu kenyataan ada unsur benar dan palsu, maka kita memerlukan kepada suatu ilmu yang membantu kita untuk menentukan ini benar atau ini palsu. Ini betul atau ini salah. Okey.
Proses menentukan khabar itu benar atau palsu ditentukan melalui proses tasawur dan tasdik. Okey? Jadi ilmu mantik ni jangan kita dengar cakap desas-desus bahawa ilmu mantik ni falsafah ni. Tak. Ilmu mantik ni tasawur, tasdik. Dua tu je. Intaha. Kelas. Tasawur, tasdik. Okey? Tasawur dan tasdik. Tak lebih daripada tu. Tak lebih, tak kurang. Okay. Berdasarkan konsep ni, kita dapat menyimpulkan bahawa definisi mengenai mekanisme ilmu mantik itu sendiri terdiri daripada dua aspek. Pertama, mendefinisikan satu kenyataan. Yang kedua, menyabitkan ianya berlaku atau menafikannya. Okey? Adakah mantik ni haram nak buat? Nak mengaji? Okey? Sedangkan tuntutan dalam Al-Quran sendiri menyuruh untuk kita tabayun. Okey? Menyahut seruan berfikir dalam Al-Quran dan penekanan terhadap. Okey. Ni antara poin yang penting. Dalam Al-Quran, kita semua setuju. Orang Islam semua setuju bahawa Al-Quran ialah satu kitab yang mana tidak mengandungi melainkan hanya perkara yang benar. Okey? Dan ada ayat dalam Al-Quran membawa makna suruhan. Dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berfikir. Semua bukan dengan secara direct, kan? Lebih kepada retorik ataupun lebih kepada sindiran. Okey, lebih kepada sindiran. Okey. Contoh dia apa? Ni dengan lafaz afala ta'qilun. Mengapakah kalian tidak berfikir? Ayat ni secara zahirnya memanglah tak membawa makna suruh berfikir, tapi kita memahami bahawa bilalah seorang mak kita, contoh mak kita, kata kat kita, ni awak tak angkat kain di jemuran. Kan? Kenapa tak angkat kain dekat nyidai kain? Kita katalah tak suruh pun. Kita katalah tak suruh pun angkat. Kemudian mak kita kata, ni takkan tu pun tak fikir. Kenapa hang tak mau fikir? Dah kering angkatlah. Contoh. Mak saya taklah macam tu. Saya bagi contoh je lah. Nampak tak? Sindiran macam tu jelas menunjukkan apa? Fikirlah. Adakah itu gunalah. Contoh macam apalah ta'qilun. Kenapa tak fikir? Kenapa tak berfikir? Okey? Afala tanzurun. Afala tubsirun. Ni semua makna berfikir. Okey? Justru dengan jelas kita dapat melihat surah Allah Ta'ala terhadap menggunakan akal dan meninggikan martabatnya. Namun begitu, bagaimanakah cara dan metod penggunaan akal yang betul supaya tidak mengamalkan suruhan Al-Quran dengan cara yang salah? Nampak? Betul ya? Okey, kita dah pergi ke step kedua, iaitu kita setuju bahawa berfikir itu penting. Tidak siapa, tiada manusia boleh nafikan berfikir itu penting melainkan semesta ia. Okey? Cuma persoalan kedua ialah bagaimana nak berfikir dengan betul? Betul, orang boleh kata kita fikirlah dengan Quran dan Sunnah. Okey, macam mana nak faham Quran Sunnah dan betul? Macam mana kita nak memahami satu perkara, satu teks dengan tepat? Hantar kata, okey kita guna usul fiqh. Okey, apa yang hantar mengajar kat usul fiqh? Okey, contoh dekat ayat wamsahu bi ru'usikum. Ni ayat masyhur lah dalam usul fiqh ataupun fiqh sunnah. Okey, basuhlah kepala. Huruf ba tu wamsahu bi ru'usikum. Okey, anda faham apa huruf ba tu? Saya faham ba tu membawa makna tabi'i, sebahagian. Saya ikut Syafi'i, basuhlah sebahagian kepala. Okey, proses anda mengenal pasti huruf ba tu makna apa? Kita tasawuf. Proses ataupun hasil daripada anda mengatakan yang wajib basuh kepala ialah sebahagian, tu namanya tasdik. Nampak tak? Jadi kita dah ada satu penggunaan. Cuma kita nak satu undang-undang ataupun satu ilmu yang jelaskan guideline macam mana kita nak guna tasawuf dan tasdik dengan betul supaya tidak silap. Maka di sini jelas menunjukkan kita berhajat kepada sebuah ilmu yang menghidangkan kaedah-kaedah berfikir menurut ahli sunnah. Okey, sebelum tu jangan kita salah faham bahawa bila nak sebut ilmu mantik ada dalam semua ilmu kita gunalah usul fiqh. Bukannya membawa makna kita merendahkan ilmu lain, kita merendahkan ilmu usul fiqh, tak. Kita hanya menyatakan bahawa ilmu itu saling melengkapi. Tak boleh menafikan salah satu.
Bila anda kata ilmu mantik, kita ilmu nahu kita guna dalam memahami Al-Quran, adakah menunjukkan bahawa ilmu usul ilmah? Tak. Sama-sama naik. Okey, sama-sama naik dan sama-sama mudah. Ilmu mantik acuan ahli sunnah wal jamaah manifestasi suruhan berfikir dengan akal. Okey. Ilmu mantik yang kita cuba nak memperkenalkan dekat umum sekarang ni adalah ilmu mantik acuan Imam Ghazali dan ulama setelahnya. Bukannya acuan ilmu mantik acuan ahli falsafah dan acuan Mu'tazilah dan sebagainya. Okey. Kita tak nafikan ilmu mantik ni pernah dipelopori oleh ahli falsafah. Okey. Kita tak nafi. Cuma kita dah ada seorang ulama yang saringkan ilmu tu iaitu Imam Ghazali. Okey. Imam Ghazali. Jadi nak mengelakkan pemikiran kita daripada silap berfikir, maka kita mesti memilih ilmu mantik dengan metod yang sebenar. Iaitu kita ikutlah metod Imam Ghazali dan setelahnya. Okey, Imam Ghazali. Lepas Imam Ghazali kita ada Imam Razi. Imam Razi anak murid dia siapa dia? Anak murid Imam Razi ialah Al-Imam Athiruddin Al-Abhari radhiyallahu ta'ala. Penulis kitab Isaruji. Kitab Isaruji ni lah yang kita guna dalam ilmu mantik sekarang. Okey? Kita guna ilmu Isaruji yang paling utama sekali. Allah Ta'ala juga memberi peringatan keras terhadap golongan yang tidak menggunakan akal dengan baik. Hal ini direkodkan dalam surah Al-Mulk dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam ahli neraka. Okey, ini dalam ayat ke-10 lah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Nampak guys ada ataf dengan aw. Wow kah? Tak maaf. Nak rasa tersilap. Okey. Sekejap Rujuk balik. Allah Akbar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalaulah dulu kami mendengar. Wa qalu law kunna nasma'u. Kalaulah dulu kami mendengar. Aw na'qilu. Dan kami memahami. Dan ni anda tak pasti kenapa diterjemahkan macam tu, disebabkan terjemahan ni anda ambil daripada tafsir pimpinan Rahman, tafsir yang diiktiraf lah terjemahan dia tu. Okey. Cuma memang betul lah mendengar dan memahami. Na'qilu juga membawa makna berfikir. Kalaulah dulu ni ahli neraka kata, kalaulah dulu kami nasma' dengar, na'qilu berfikir. Nasma' ni apa? Nasma' ni kita boleh katakan sebagai isyarat kepada khabar. Khabar maksum iaitu wahyu. Allah Ta'ala bagi wahyu. Rasulullah bagi hadis. Kalaulah kami mendengar wahyu ni dulu. Okey, dengar saja tak cukup. Naqilu. Kami berfikir mengenai wahyu ni. Kami memahami wahyu ni. Ma kunna fi asbab. Ma kunna Allah Muhammad. Ma kunna fi ashabis sa'id. Okey, ma kunna fi ashabis sa'id. Kami tidak akan terjadi ataupun kami bukan dalam kalangan ahli neraka sekarang. Okey. Nampak tak betapa pentingnya menggunakan akal. Okey. Guna akal tu penting, bahkan guna akal dengan cara yang betul. Yang itu paling penting. Guna akal saja tak cukup. Okey, akal ni dia macam pisau. Hantar guna cara salah pisau, hantar boleh masuk jil. Tapi hantar guna pisau dengan cara yang betul, hantar boleh menggembirakan hati mak ayah hantar dengan hantar masak di bulan Ramadan. Okey. Definisi lain ilmu mantik. Ni kitab hasyiah ataupun syarah Imam Kalandawi. Ni ulama agung dalam ilmu kalam. Dalam hasyiah Isaruji dia. Ilmu mantik apa dia? Alat yang berbentuk undang-undang atau dengan sebab mengetahui undang-undang ini akal akan terjaga daripada kesilapan. Yang dimaksudkan dengan undang-undang di sini adalah kaedah-kaedah. Jadi ilmu mantik ni dia menghidangkan kaedah-kaedah berfikir yang betul. Okey. Kalaulah tak ikut kaedah ni akan berlaku kesilapan. Okey, di sinilah ana nak menjelaskan bahawa kadang-kadang orang tanya, ahli falsafah ni dia yang paling hebat bergelumang dengan ilmu mantik sebahagian dakwah. Tapi kenapa ahli falsafah sesat? Kalaulah antum mendakwa ilmu mantik ni menjaga akal antum,
Kenapa falsafah sesat? Okey, ni iskal, ni masalah. Okey, kita katakan bahawa ahli falsafah dia tak mengikut kaedah mantik yang sebenar. Itu yang pertama. Yang keduanya, walaupun ada kalanya dia ikut kaedah, cuma dia ada melanggar ataupun ada masalah dekat pengambilan premis dia. Okey. Contoh macam ni lah nak kata. Kita tetapkan bahawa A adalah B. Ataupun anda kata A adalah B. B adalah C. Kemudian kesimpulan C adalah A. Okay, ni kaedah umum. Memang mekanisme dia akan lahir macam tu. Cuma kalau kita salah letak, dia akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Okey, falsafah dia akan silap dekat situ. Okey, dia akan silap dekat situ. Dan ilmu mantik ni dia bukannya ilmu falsafah. Walaupun falsafah klaim kata ilmu mantik adalah ilmu falsafah. Okey, cuma kalau kita baca buku-buku falsafah mana pun ataupun pengantar ilmu falsafah ni, mereka akan letakkan dalam satu bab falsafah yang dengan dipanggil sebagai logik. Iaitu ilmu mantik. Okey. Jadi falsafah depa cuba mengatakan ilmu mantik itu sebahagian daripada depa. Tapi Imam Ghazali bantah pendapat ini. Imam Ghazali mengatakan ilmu mantik bukannya ilmu falsafah, bukannya muqaddimah daripada mana-mana ilmu. Dia tu muqaddimah bagi semua ilmu. Okey. Ni Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Mustasfa min Usul Fiqh. Okey. Jadi seandainya dilanggar maka berlaku silap. Jadi ilmu mantik ni bila kita tak ikut konon dia betul-betul, time tu baru salah. Okey. Itulah yang dimaksudkan dengan sebab mengetahui serta mempraktikkan undang-undang, akal akan terjaga daripada kesilapan. Ilmu mantik ialah ilmu alat. Ianya bukan ilmu akidah dan ianya bukan ilmu falsafah. Okey, sekarang ni kita masuk pada pembahasan mengapa perlu kepada mantik. Okey, ni ana petik daripada kitab Rasail Hikmah Syaikhu Masyayikhina Imam Abdul Karim Mudarris radhiyallahu taala anhu. Guru kami itu Fadilah Syekhuna Dr. Khalil Ilyas. Dia seorang ulama dan juga mufti Iraq dan antara ulama ma'qul yang paling agung dekat Iraq. Okey. Disebabkan Imam Abdul Karim Mudarris ni dia melahirkan ramai ulama. Okey, antara dia ulama muda yang lahir daripada tangan Imam Abdul Karim Mudarris ialah Syekh Abdullah Irbili. Geng-geng Mesir dia akan kenal. Kalau dia pun tak kenal, dia pun tak cari lagi siapa dia Syekh Abdullah Irbili. Syekh Abdullah Irbili ni ma'alim. Pengajian dia pun ada kat YouTube. Cuma tak ramai tengok. Syekh Abdullah Irbili ni mengajar kitab tinggi-tinggi kan. Macam Hasyiah Mula Abdullah Yazdi ala Tahzib Mantik. Hasyiah Kalambawi ala Adab Bah Nazarah sebagainya. Okey. Dah ramai lagi. Jadi Imam Abdul Karim Mudarris ni memang ulama yang hebat. Bahkan dia juga ulama sufi dan ulama tafsir. Okey. Dia menjelaskan ataupun beliau lah minta maaf. Beliau menjelaskan mengapa kita memerlukan ilmu mantik. Pertama, beliau mengatakan manusia berbeza dan dianggap sebaik-baik makhluk dengan kurniaan akal. Kita tahu dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, manusia ni ialah khalifah. Kan? Dalam surah Al-Baqarah, merekodkan malaikat tanya, kenapa Allah Ta'ala menjadikan manusia khalifah? Kan? Allah Ta'ala kata, aku mengetahui apa yang kau tak tahu. Kan? Secara mafhumnya. Okay, Allah Ta'ala mengetahui apa yang malaikat ni tak tahu. Dan sebagainya. Okay? Dan dalam surah At-Tin, manusia ialah sebaik-baik ciptaan. Okey, sebab apa manusia ni sebaik-baik ciptaan? Nak kata buat baik pun, ada yang buat baik, ada yang buat jahat. Malaikat semua baik. Okey. Ada pun haiwan-haiwan. Sebab apa tak muliakan dia pun? Dia pun bukan buat maksiat pun. Kita diberikan akal, kurniaan akal. Dan kita ni bukan sekadar ada akal, kita juga ada hawa nafsu. Siapa yang boleh menjadikan akal pemimpin pada hawa nafsu dia, memimpin pada jasad dia, dia adalah sebaik-baik ciptaan. Okey, dia adalah sebaik-baik manusia. Okey, bila kita katakan akal sebagai pemisah antara makhluk, antara haiwan-haiwan yang lain, makhluk-makhluk yang lain.
Okey, kita kena kaji apa itu akal. Apa fungsi akal? Akal fungsinya menerima ilmu. Okey, akal kita guna nak menerima ilmu. Ilmu itu sama ada memerlukan berfikir panjang, iaitu kita panggil ilmu nazari, ataupun dapat difahami secara spontan. Yang ini kita panggil ilmu daruri. Okey, pengetahuan dalam dunia ni dia sama ada dua. Sama ada yang kita faham secara direct. Contoh macam anak kata, langit dekat atas. Nah, semua orang tak payah fikir panjang pun nak faham langit dekat atas. Ada tak siapa dia yang bila nak sebut langit di atas, dia kena fikir panjang. Apa itu langit, apa itu atas. Tak ada kan? Itu kita panggil ilmu daruri. Ilmu daruri ni, dia tak ada masalah. Memang dia takkan salah. Okay? Ilmu daruriyat ni dia tak salah. Ada pun ilmu nazari yang perlu fikir. Contoh ilmu nazari ialah apa? Contohnya ialah perkataan secularism. Secularism. Kita tanya secularism kat makcik-makcik. Makcik tahu tak sekular tu apa? Tak tahu lah. Orang putih ke? Tahu yang tu ke? Jadi pemahaman mengenai sekularisme tu boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Sama ada tafsiran yang betul atau tafsiran yang salah. Ni kita panggil ilmu nazari. Dia memerlukan berfikir. Ilmu nazari boleh jadi benar atau palsu. Sebab ilmu nazari kerana berfikir boleh jadi dengan kaedah yang betul dengan kaedah yang salah. Okay? Ilmu nazari ni dia berkait dengan betul, dia berkait dengan berfikir. Berfikir boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ilmu mantik membantu ilmu yang terhasil itu benar jika kaedahnya diaplikasikan. Nampak tak? Okay? Mengapa rentetan daripada Allah Ta'ala memuji akal, memuji manusia disebabkan akal? Di sinilah mantik datang. Okay? Dan dalam usul fiqh pun kita tahu bahawa akal tu digelarkan sebagai manatu taklif, iaitu punca kita boleh menjadi seorang mukallaf. Punca kita boleh dibebani dengan hukum sebab kita ada akal. Orang gila, dia tak ada taklif. Sebab dia tak ada akal nak faham khitab Allah. Okay? Tak faham. Adakah ahli mantik itu maksum kerana mendakwa kaedah mantik itu menjaga daripada kesilapan? Okey, ni kita panggil frequently asked question lah. Okey. Kalau dah kata mantik ni jaga daripada silap, ada ahli mantik tu maksum ke? Kita kata tidak sama sekali. Okey. Ahli mantik tak maksum. Sebab ahli mantik ni manusia, itu yang pertama. Manusia dia boleh jadi, dia kebiasaannya akan silap juga dalam pemikiran. Cuma bila kita mengaji ilmu mantik, kita boleh meminimumkan jumlah kesilapan. Macam yang kita mengaji ilmu nahwu lah. Okay? Contoh khatam alfiah pun, khatam mubni labid pun, keberangkalan kita nak salah daripada membaca kitab Arab, bercakap Arab, tetap ada. Cuma minimum. Okey, sekarang ni kita nak masuk mengenai sejarah ringkas pembukuan ilmu mantik. Okey, sejarah sebelum tu anda nak guideline kan betul-betul bahawa ilmu mantik ni ilmu mengenai kaedah pemikiran. Bila kita kata kaedah pemikiran, pemikiran yang sejahtera ni dia bukan khusus dekat mana-mana agama ataupun bangsa. Okey? Sebab berfikir ni dia elemen manusia. Dia hakikat manusia. Jadi, jangan kita terkejut bahawa ilmu mantik pada satu zaman dia dikuasai oleh Kristian, contohnya. Dikuasai oleh falsafah, dikuasai oleh Mu'tazilah. Sebab ilmu mantik dia tak khusus dekat agama, tak khusus dekat mazhab, tak khusus dekat mana-mana bangsa. Sebab berfikir manusia. Jadi manusia mana yang bersibukkan diri dengan berfikir, dengan kaedah berfikir, maka boleh jadi golongan inilah yang akan mempelopori pembukuan ilmu mantik pada waktu itu. Jadi perkembangan ilmu mantik merujuk kepada pembukuan kaedah-kaedah. Okey? Sebab berfikir dengan sejahtera ni dia bukannya mula zaman Aristoteles dah. Dia mula zaman Nabi Adam lagi. Bahkan mula zaman Iblis lagi. Okey? Zaman Iblis. Iblis berfikir bahawa dia lebih hebat daripada Nabi Adam AS. Sebab dia mengkiaskan diri dia dengan api. Aku adalah api. Nabi Adam adalah tanah. Ya, api lebih hebat daripada tanah, maka aku lebih hebat daripada tanah. Nampak ada penggunaan qiyas Iblis. Qiyas syaitani dia panggil. Dia salah guna. Adapun orang yang guna dengan betul dia akan kritik qiyas tu.
Premis, setiap api lebih baik pada tanah. Kami kritik premis ni. Premis ni tak betul. Sebab yang menentukan lebih baik atau tidak baik bukannya isi kandungan, bukannya diri, tetapi amalan, takwa, redha Allah Taala. Yang tu yang akan tentu. Jadi premis Iblis dibatalkan mengenai orang yang betul-betul faham kaedah mantik. Okey. Nampak. Jadi berfikir dengan sejahtera ni dah lama ada. Cuma pembukuan tu, siapa dia yang first susun? Kita mengaji tasawuf dulu, kita mengaji tasdik dulu. Okey, siapa dia yang susun? Jadi kita tengok. Okey. Secara ringkas lah, dia ada banyak fasa lagi sebenarnya. Cuma anak kumpulkan kepada 4 fasa utama. Fasa pertama ialah fasa sebelum Aristotle. Okay, fasa sebelum Aristotle ni kita boleh katakan lebih kurang sekitar sebelum daripada 400 sebelum Masihi. Okey. Sekitar 600 SM. Oh okey, SM. Apa sebelum Masihi ni zaman Pythagoras. Okey. Belum berlaku pembukuan secara tersusun tapi mereka sudah mengaplikasikan sebahagian kaedah mantik dalam kehidupan. Okey, kat sini mesti semua pernah mengaji teorem Pythagoras. Okey. Cuma ramailah yang nak rasa tak ingat. Melainkan orang yang memang dia ingat betul-betul ilmu matematik dia guna, dia akan ingatlah teorem Pythagoras ni. Okay. Ini konsep teorem Pythagoras diserapkan dalam kias mantiki. Okey. Teorem Pythagoras ni dia melibatkan segitiga. Melibatkan segitiga sudut tegak. Segitiga yang separuh daripada bulan tu, yang 90 darjah Turki tu kan. Okey. Konsep teorem Pythagoras dia menghimpunkan dua sisi daripada segitiga untuk mencari panjang satu sisi lagi, iaitu sisi yang kita panggil hypotenuse. Hypotenuse ni yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey. Jadi teorem Pythagoras, konsep utama dia ataupun secara umumnya konsep dia melibatkan himpunan dua sisi segitiga menghasilkan satu jawapan bagi satu sisi. Okey. Dua sisi menatijahkan jawapan bagi satu sisi. Kias mantiki yang kita guna tadi, premis 1, premis 2, natijah. Melibatkan dua premis, menghimpunkan dua premis melahirkan satu natijah, satu kesimpulan. Jadi ada kemiripan, ada persamaan antara teorem Pythagoras dan kias mantiki. Nampak tak penggunaan tu dah ada, cuma mereka tak bukukan secara khusus. Ni zaman sebelum Aristotle. Okey, zaman Aristotle, okey, fasa Aristotle ni dia banyak mengembara. Dia bukannya mengembara satu tempat, dia mengembara banyak tempat. Okey. Jadi dia dah mempelajari ilmu-ilmu fikir daripada orang-orang sebelum dia. Kemudian pada zaman dia ni, ataupun zaman sebelum-sebelum dia sikit, zaman Plato dan zaman Sokrates, ada satu syubhat pemikiran yang dinamakan sebagai Sophostoia. Sophostoia hanya satu golongan yang mana menganggap bahawa kebenaran itu relatif. Okey, ini secara ringkas. Dia ada 3 golongan. Okey. Cuma salah satu golongan Sophostoia adalah kebenaran itu relatif dan kebenaran itu tidak sabit. Contoh dia apa? Contoh dia macam ana kata zina itu haram. Kristian atau Kristian dah. Orang yang tidak berpegang beragama mengatakan zina itu tidak haram. Okey, berlaku pertemuan antara haram dan tak haram. Aristotle lah, Sophostoia berpegang macam mana? Dua-dua betul. Anak pegang zina salah, sila. Anak pegang zina betul, sila. Dengar tak? Oh, okey, baik, boleh, insya-Allah. Okey, jelas. Okey.
Allah SWT. Okey, golongan masa kini, dia ada satu golongan juga lah yang mengatakan hidup ni sekali je. Hidup ni sekali je. Jadi kita enjoy. Nak buat apa buat. Selagi mana benda tu memberi manfaat kat hang. Hang rasa puas dengan kehidupan hang. Okey, ni salah satu racun sufostoiyah masa kini. Okey. Zaman dulu, sufostoiyah ni, dia bagi contoh macam hantar letak satu benda dalam air. Contohlah kita ambil satu gelas kosong, air. Kita tengok contoh pen. Pen yang kita tengok straight kan. Bila kita celup dalam air, dia akan berlaku pembiasan cahaya kan, iaitu pen ni nampak macam sebelah sikit kan, dia jadi jatuh. Jadi, sufostoiyah mengusulkan bahawa mata kita menipu. Mata kita menipu. Mula-mula mata kita tengok pen ni straight. Bila masuk dalam air, mata kita kata pen duduk bawah sikit. Jadi, sufostoiyah mengusulkan kebenaran itu tidak sabit. Nak percaya yang mana? Kalau nak percaya dengan mata, sini lain, masuk air lain. Okey. Begitu juga dengan contoh lain. Contoh macam mana bekas tu? Ikut muzakarah mantik ana ingatlah. Contoh macam bekas ni. Bekas ni dia ada separuh air. Separuh air. Okey. Contoh ana kata bekas ini ada separuh air. Setuju semua? Semua setuju. Kemudian seorang lagi kata bekas ini tidak ada separuh air. Semua setuju tak? Semua setuju juga. Jadi telah berhimpun antara dua benda yang bertentangan. Jadi hakikat dia tak ada bertentangan. Ataupun dikatakan hakikat tu sendiri tak ada. Sebab ya pun betul, tidak pun betul. Ni syubhat sufostoiyah. Maka datanglah Aristotle cuba nak melawan sufostoiyah ni. Dia tulis sebuah buku yang bernama Organon. Okay? Organon ni dia kitab falsafah lah. Dia dalam falsafah, dia selit sekali perbahasan logik. Itu yang mantik. Cuma fasa ini masih tidak diasingkan antara falsafah dan mantik. Ketika ini masih makhluk. Okay? Masih makhluk, masih bercampur. Okay? Masih bercampur. Kemudian datang fasa Ibn Sina dan filosof Muslim. Contoh dia Al-Farabi, Al-Huwaini. Al-Huwain ke? Huwain. Ke Hurain? Allah, dah lupa nama. Hunain. Tak maaf ke Huwaini. Huwaini tu ulama hadis. Okay? Ni Hunain. Hunain. Hunain dia terjemahkan buku-buku Ibn Sina. Begitu juga Al-Farabi. Dan juga Ibn Sina. Cuma fasa ni, meskipun dah terjemah kepada Arab, fasa ni masih tak asing lagi antara mantik dan falsafah. Okay, dia masih ada perbahasan mantik, ada perbahasan falsafah. Kemudian datang Imam Ghazali punya fasa, dia saring punya mantik. Bahkan Imam Ghazali orang pertama yang menyusun ataupun mengharmonikan antara ilmu mantik dan ilmu syar'i. Maksudnya Imam Ghazali lah orang pertama yang cuba menyatakan Al-Quran pun ada mantik. Usul fiqh pun ada mantik. Fiqh pun ada mantik. Akidah pun ada mantik. Okey, ni fasa Imam Ghazali lah. Ilmu mantik yang dipelajari daripada kitab Isaruji, Sulam semuanya sudah disaringkan. Okey, tidak ada unsur falsafah yang sesat. Okey, ni kitab Syarah Sulam dan juga Isaruji. Okey, kitab ni tak ada khilaf nak mengaji. Nak mengaji sila dah, dia fardu kifayah bagi menuntut ilmu. Okey, kepentingan ilmu mantik. Yang pertama mensyukuri nikmat akal. Okey, kita dah cerita dah bahawa manusia special daripada makhluk lain sebab akal. Okay, nak cepat sikit kan sebab tengok masa dah lewat sikit. Kemudian berfikir sentiasa terdedah kepada benar dan salah. Okey. Sama juga dia macam anak ulang balik je daripada ulasan Syekh Abdul Karim Darif tadi tu. Okey. Berfikir ni dia ada tata tertib dah. Kalau tak jaga salah. Berfikir dengan kritis merupakan kemahiran dan bukannya fitrah. Okey. Dia bukan fitrah kan, kita boleh berfikir secara padu ni, secara tepat ni, memerlukan latihan, memerlukan ilmu. Apatah lagi kita ni bukan ulama pun. Okey. Memerlukan bantuan. Alat bagi semua ilmu. Sebab apa? Sebab kesemua ilmu mempunyai mekanisme at-tasawur dan tasdik. Yang keempat, yang kelima ialah neraca ilmu. Okey, dia membantu kita untuk mengesahkan satu ilmu ni betul atau salah. Okey, ni kalam Mustasfa. Kalam Imam Ghazali dan kitab Al-Mustasfa. Muqaddimah ini iaitu perbahasan ilmu mantik
bukannya sebahagian daripada ilmu sufi dan juga bukan daripada mukadimah yang khusus dengan dia. Akan tetapi ianya merupakan mukadimah bagi semuanya. Sesiapa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, maka ilmunya tidak berhak dipercayai secara asasnya. Jadi Imam Ghazali nak kata, orang yang tak mengaji ilmu mantik ni, ilmu dia kita tak layak percaya. Sebab apa? Sebab orang yang tak mengaji ilmu mantik ni, tak mengaji kat sini maksudnya orang yang tidak menguasai ilmu mantik. Ataupun tidak mempunyai kemahiran mantik, meskipun dia tak mengaji. Okey? Bila tak ada kemahiran ilmu mantik, ataupun tidak ada kemahiran tasawuf dan tasdid, kita tak boleh percayalah ilmu dia sebab, yalah, orang ni, contoh si A, dia nak tasawur satu benda, dia nak bawa keluar hukum dengan betul pun tak pandai, tiba-tiba dia bawa keluar satu hukum. Satu hukum ni ilmu lah. Adakah kita nak percaya ilmu dia tu? Kata siapa orang ni percaya? Okey, anta nak mengaji bahasa Arab daripada seorang ustaz Nahu. Tiba-tiba anta kata, dengar ustaz Nahu ni tak pandai nak takrifkan apa itu mubtada. Dia pun tak tahu mubtada tu apa. Anta nak mengaji ke ustaz nak mengaji Nahu dengan ustaz macam tu? Tak siapa nak mengaji. Okay. Contoh pengaplikasian ilmu mantik yang segenap bidang ilmu. Okey. Ni tak apa, yang ni Ana akan selit hujung lagi sebab hujung lagi pun ada bab aplikasi. Okey, ni kalam Imam Qutbuddin Asy-Syirazi. Okey. Dia kata sesiapa yang keluar menuntut ilmu yang mana ilmu itu tidak mempunyai jaminan daripada berlaku kesalahfahaman dalam keadaan dia tidak menuntut ilmu mantik, maka ianya seperti pemikul kayu api di malam hari. Si rabun mata yang tidak mempunyai lihat, yang tidak mampu melihat pada cahaya, namun bukan kerana sang pencipta akan tetapi kelemahan persiapan dirinya sendiri. Imam Syirazi nak kata orang yang tak ada ilmu mantik ni dia macam orang yang nak cari kayu tengah malam. Ni kita kalau nak cari kayu api tengah malam ni, kita nampak ke? Okay? Kita nampak tak? Itu satu yang pertama. Yang kedua, rabun pula. Rabun. Okay? Boleh ke nak nampak satu benda tu yang clear? Namun kelemahan ni Imam Syirazi kata bukannya sebab Allah Ta'ala cipta dia macam tu. Iaitu kelemahan dia nak keluar ilmu, nak mencari ilmu dalam keadaan dia tak ada ilmu nanti. Akan tetapi kelemahan persiapan diri dia sendiri. Dia sendiri tak siap diri dia elok. Dia sendiri tak siap alat dia betul. Okey, ni bab yang penting lah. Stereotip mengenai ilmu mantik. Okay, stereotip negatif. Manusia itu memusuhi perkara yang mereka tidak tahu. Okey, ini stereotip umum. Yang pertama, ilmu mantik merupakan ilmu falsafah ataupun mukadimah pada falsafah. Okey. Stereotip ni dia bukannya datang daripada orang yang calang-calang, dia datang daripada seorang ulama juga, iaitu Imam Ibn Salah dan Imam Suyuti. Okey. Cuma perlu clarify saya bahawa kita tidak menghina ataupun merendahkan martabat Imam Ibn Salah dan Imam Suyuti. Bahkan mereka a'la, mereka hebat. Mereka lah panji umur ini. Cuma setiap ulama dia ada juga perkara yang dia silap. Okey. Bila kita kata ilmu mantik ni ilmu yang mulia, kemudian Ibnu Salah dan Imam Suyuti keji ilmu mantik, adakah kita bersorangan dalam masalah ni? Ada. Kita ada Imam Ghazali, kita ada Imam Ar-Razi, kita ada banyak lagi imam. Jadi kat sini dia bukannya masalah kita lawan Imam Suyuti tak. Ni antara Imam Ghazali dan imam-imam yang meneguh ilmu mantik. Jadi kepada kita lah, iaitu untuk menilai berdasarkan ilmu yang ada, mana betul mana salah. Kemudian ilmu mantik ni tak ada dalam Quran Sunnah. Yang ketiga, ilmu mantik merupakan salah satu bentuk mengutamakan akal. Dan yang keempat, ilmu akidah susah sebab ilmu mantik. Tengok ilmu akidah susah pun ilmu mantik juga yang kena. Nampak? Kesian ilmu mantik ni dia dizalimi ya. Ilmu mantik ni dizalimi. Yang pertama, dakwaan mengenai ilmu mantik itu falsafah. Okey, ni anak petik dari kitab Fatwa Ibnu Salah, tahqiq Dr. Al-Mu'ti, cetakan Darwai. Ni ada terjemah. Adapun ilmu mantik yang merupakan pintu masuk bagi ilmu falsafah. Pintu bagi keburukan adalah keburukan juga. Bersibuk ataupun bergelumang dengan ilmu ini melalui kaedah pengajian dan pembelajaran bukanlah sebahagian daripada perkara yang diharuskan syarak. Ni fatwa Imam Ibn Salah radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, kat sinilah kita sebagai talabatul ilm, bagi menuntut ilmu, kita kena berdiskusi. Okey, bukan semua benda kita terima bulat-bulat. Okey, kita kena ada penggunaan usufi, penggunaan mantik dan sebagainya. Okey, pertama, setiap hukum terbina atas illah.
Okey. Dalam kaedah usul fiqh ni, semua hukum dia ada illah dia. Kalau ternafi illah, ternafi hukum. Okey, jadi illah tahrim ataupun illah pengharaman ilmu mantik berdasarkan fatwa ni ialah ilmu mantik merupakan mukaddimah ataupun penghantar kepada ilmu falsafah. Ini dakwaan. Okey, dakwaan. Jadi kita cuba analisis dakwaan. Okey, ini jawapan daripada Syekh Sa'id Fudah. Jadi kita Taj'imul Mantiq. Dia jawab apa? Tiada hubungan kelaziman ataupun kemestian antara ilmu mantik dan falsafah. Okey, ilmu mantik dan falsafah ni dia bukannya orang kata mesti attach sekali tak. Ilmu mantik is ilmu mantik, falsafah is falsafah. Dia dua benda yang berbeza. Falsafah dia merupakan perbahasan mengenai kewujudan tanpa mengikut wahyu ataupun pembahasan mengenai ketuhanan dan kewujudan tanpa guideline wahyu, hanya guna akal. Mantik dia alat nak tasawur tasdik dengan betul. Jadi berlaku perbezaan antara mantik dan falsafah. Jadi dia bukannya kelaziman. Sebab mantik merupakan semata-mata alat berfikir. Okey, sama ada manusia itu ahli tauhid ataupun tidak. Dia Islam ke, dia kafir ke, ilmu mantik ni boleh guna dekat semua. Atau nak ngaji sains pun boleh guna ilmu mantik. Nak guna matematik, guna mantik. Guna silat. Maka tidak tepat mengaitkan mantik dan falsafah secara langsung. Kita tengok lagi. Ni Imam Ghazali dia menjawab Ibnu Salah. Okey, menjawab kat sini maksudnya bukanlah Imam Ghazali hidup balik jawab Ibnu Salah. Okey, jangan faham macam tu. Tak. Ibnu Salah ni dia datang selepas Imam Ghazali. Cuma jawapan Imam Ghazali itu sebenarnya sudah menjawab fatwa Ibnu Salah. Sebab apa? Imam Ghazali kata ilmu mantik merupakan alat bagi kesemua ilmu. Ni macam kita sebut, macam kita baca dalam kitab Mustasfar tadi. Okey, ni anak tambah lagi iaitu kita boleh gunakan analogi pisau. Pisau ni dia bukannya khusus untuk membunuh. Ya, membunuh haram. Kita tak nafi membunuh haram. Cuma adakah membeli pisau, belajar cara guna pisau tu haram? Tak ada siapa boleh kata haram. Cuma macam mana anda guna pisau? Begitu juga ilmu mantik bukan khusus bagi ahli falsafah. Yang keempat Imam As-Subki. Ni Tajuddin As-Subki. Okey, ni ulama dia. Mengatakan fatwa ini berpunca daripada kesilapan beliau dalam memahami ilmu mantik. Okey? Sebab Imam Ibn Salah dia salah faham terhadap ilmu mantik. Jadi salah faham tasawuf menatijahkan salah faham tasdik. Imam As-Subki menyifatkan ilmu mantik seperti ilmu nahwu. Mantik menjaga akal manakala nahwu menjaga lidah. Ni dalam kitab Raf'ul Hajib. Okey, Raf'ul Hajib. Kaedah usul fiqh, tenafi' ila haram, tenafilah haram. Okey. Kedua, ilmu mantik tidak ada dalam Quran. Ni masyhurlah. Okey, mantik tak ada dalam Quran. Ilmu mantik jawapan kita, dia seperti ilmu-ilmu lain yang tidak dikhusus dalam, tak sebut secara khusus dalam wahyu. Seperti usul fiqh dan nahwu. Ada tak mubtada, kalimah mubtada dalam Quran? Siapa boleh sebut? Mubtada khabar marfu' dalam surah mana? Siapa sebut? Tak ada. Bahkan mustalah hadis. Ada tak sebut? Tak ada. Cuma mekanisme ataupun kepentingan tu ada disebutkan dalam Al-Quran. Dalam mustalah hadis, kepentingan dia kita tengok dalam Al-Quran sebab Al-Quran dia ditafsirkan oleh hadis. Nak mengenali hadis mana yang sahih, dhaif, hasan pada mustalah hadis. Jadi kat situlah nampak kepentingan ilmu mustalah hadis. Bukannya mustalah hadis ni disebutkan secara direct dalam Al-Quran, tak. Cuma ada kepentingan yang berkait. Begitu juga mantik. Mantik, Al-Quran secara jelas menyuruh kepada Al-Quran. Menyuruh kepada berfikir. Okey? Menyuruh kepada berfikir. Kemudian kita menggunakan mantik. Mekanisme mantik ialah tasawur dan tasdik. Okey? Ketiga, mekanisme ilmu mantik juga digunakan dalam Al-Quran. Ini dibuktikan oleh Imam Ghazali dan karya Qisas Mustaqim. Saya tak akan tengok. Okey, penggunaan istilah yang berbeza tidak menyebabkan perkara itu haram selama mana makna istilah masih sama. Okey? Maksudnya setengah orang ni asalkan istilah mantik dia ban. Guna kaedah qadhiyah. Qadhiyah. Ana tak mau guna qadhiyah, ana nak guna khabar. Silalah. Tak ada masalah. Okey, ni secara ringkasnya.
Hujah dalam Al-Quran terdapat logik dan rasional. Okey, contoh ayat tu law kana fihi ma alihatin illallah la fasadat. Kalau dekat langit dan bumi, dalam surah nak lupa surah apa, ada dua Tuhan ataupun lebih melainkan Allah, maka akan binasa. Okey, ini kita panggil boleh guna sebagai qiyas istisnai. Okey. Iaitu seandainya Tuhan ada banyak, maka langit binasa, langit bumi binasa. Akan tetapi langit dan bumi tidak binasa. Natijahnya apa? Tuhan tak ada banyak, Tuhan ada satu iaitu. Okey, ni nampak tak bukti ataupun seruan kepada menggunakan akal. Ilmu akidah susah kena ilmu akidah. Okey, ni anda jawab secara ringkas sebab bagaimana tak berapa penting sini. Ilmu akidah ni ada tingkatan, ilmu fiqh pun ada tingkatan. Okey, ilmu akidah susah, yang mekik dengan mantis itu tingkat tinggi untuk orang yang nak menjadi tentera akidah. Macam ilmu fiqh lah, ilmu fiqh ni bila tahap tinggi dia ada usul fiqh, ada qawaid fiqhiyah, ada istibah hukum dan sebagainya. Kan? Dia tak sesuai untuk orang awam level macam tu. Dia untuk geng-geng ulama ataupun ahli ilmu. Macam tu lah ilmu akidah pun. Okey. Ilmu mantik dia akan masuk kat geng-geng level tinggi. Level rendah ni tak ada pun. Allah wujud ada. Kalau tak ada wujud, kalau Allah tak wujud, tak ada lah alam ni. Adakah susah sangat nak faham dah tu? Tak usah. Okey, ni bab yang bagian yang penting lah. Yang akan cuba uraikan secepat mungkin. Imam Ghazali ketika ditanyakan bagaimanakah ilmu itu ataupun macam mana Imam Ghazali ni nak timbang ilmu yang kita ni benar atau palsu. Okay? Kawan dia pernah tanya, Syiah Batiniyah pernah tanya Imam Ghazali. Hang duk keji Syiah Batiniyah ni ikut Imam Maksum. Hang duk keji Mu'tazilah falsafah benarkan. Hang tahu ilmu hang betul tu atau salah? Macam mana? Kawan dia tanya Imam Ghazali. Imam Ghazali jawab, aku menimang ilmu aku dengan qistas mustaqim. Qistas mustaqim ni nanti. Okey, kita tengok aplikasi ilmu nanti. Yang pertama adalah ilmu akidah. Okey, anak akan petik hujah Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW terhadap kaum Nasrani. Bagi nampak jelas bahawa Rasulullah pun guna akidah. Guna logik, guna rasional. Okey. Secara ringkasnya berlaku perdebatan antara Rasulullah dan kaum Najran. Nasrani dakwa Nabi Isa anak Allah. Namun Rasulullah menafikan. Okey, Rasulullah menjelaskan setiap anak pasti serupa dengan ayahnya. Nabi Isa pula tidak mengetahui mutlak. Okey, kisah ni ada rekod dalam kitab Tafsir Ibn Katsir. Dan masyhurlah kitab ni, kisah ni. Okey. Sebab tak ada siapa boleh tolak setiap anak mesti serupa dengan ayah dia. Kalau tak serupa sebiji mesti tubuh rupa badan mesti sama. Anak kepada kucing walaupun warna tak sama, mata tak sama, bulu tak sama, paling kurang pun rupa-rupa kucing. Tak ada lagi lah kucing senyawa dengan kucing, kelak anjing. Tak ada. Manusia pun sama. Kan? Kita tengok seorang ni Cina. Kita tahu bahawa mak ayah dia Cina ataupun ada kecukan antara Melayu dan Cina. Sebab apa? Akal kita dah setuju bahawa setiap anak mesti ada persamaan dengan ayah. Okey, ni golongan Nasrani ketika itu pun bersetuju bahawa setiap anak mesti serupa dengan ayah dia. Rasulullah pula mendakwa. Bukankah kalian mengetahui bahawa Nabi Isa itu memakan, minum, berhadas dan sebagainya? Allah Ta'ala bukan macam tu. Mereka setuju. Betul? Bukankah kalian mengetahui Allah Ta'ala mempunyai segalanya? Akan tetapi Isa AS tidak mempunyai segalanya seperti Allah mempunyai. Mereka juga setuju. Jadi kat sini nak abang apa? Kita susun elok-elok hujah-hujah Rasulullah. Premis satu. Jika Nabi Isa anak Allah, pastilah baginda alaihi salam menyerupai Allah. Okey. Tetapi baginda serupa ke tak? Tak serupa. Apa bukti dah? Allah itu sentiasa hidup, menguasai sekalian makhluk, tidak memerlukan makan minum. Isa pula sebaliknya, iaitu memerlukan makan, minum dan berhadas. Kesimpulannya, Nabi Isa bukan anak Allah. Nampak tak? Hujahan Rasulullah pun ada unsur logik akal. Okey? Nampak tak? Pentingan menggunakan akal. Okey, yang kedua, analisis hujah Nabi Ibrahim. Nampak? Anak buat main. Yang pertama, anak buat main hujah Anbiya dulu. Hujah Nabi-Nabi membuktikan bahawa penggunaan hujah rasional akal bukannya
orang Yunani falsafah je. Nabi kita dah guna lama dah. Okey. Berlaku debat antara Nabi Ibrahim AS dan Namrud. Nabi Ibrahim berkata, engkau tidak mampu menghidupkan dan mematikan. Namrud kata, ya, aku menghidupkan anak aku dengan air mani, manakala aku mematikan dengan membunuh. Kat sini Nabi Ibrahim nampaklah kata Namrud ni tak faham maksud dia. Okay? Nabi Ibrahim nak masukkan menghidupkan dengan cara lain. Tapi Namrud ni tak sedih. Jadi Nabi Ibrahim ni dia cuba menurunkan lagi darjah hujah dia. Yang dia mengatakan Allah Ta'ala mampu menerbitkan matahari dari dirimu. Seandainya engkau Tuhan, nescaya engkau mampu. Okay, benda ni rekod dalam Al-Quran dan diceritakan secara detail dan kita mustaqim. Kita tengok analisis hujah. Premis satu, Tuhanku, ini Allah, mampu menerbitkan matahari dan dari dirimu. Setiap yang mampu menerbitkan matahari merupakan Tuhan yang sebenar. Okey, kat sini Nabi Ibrahim setuju, Namrud pun setuju. Sebab apa? Sebab yang mampu menerbitkan matahari ini mestilah bukan calang-calang power. Ya, mestilah paling hebat, paling kuat. Maka tak lain tak bukan yang mampu menerbitkan ialah Tuhan. Apa kesimpulannya? Tuhanku iaitu Allah juga ialah Tuhan yang sebenar. Imam Ghazali juga menyatakan hujah ini dipuji oleh Allah kerana setelah Nabi Ibrahim menyatakan hujah ini, Allah berfirman, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaum. Nampak tak? Penggunaan rasional akal dibawa oleh Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kita boleh ambil ibrah daripada ayat ni. Menggunakan akal dalam menentang fikrah-fikrah sesat juga dipuji oleh Allah Ta'ala. Okay, ni contoh daripada dalam ilmu fiqh fatwa. Nak buat main. Nanti ni semua ilmu ada. Fiqh fatwa menentukan bahawa alkohol mana halal, mana haram. Okay, dalam fatwa kebangsaan, okay, pada tahun 1984 telah mengatakan setiap minuman arak mengandungi alkohol. Bukan semua alkohol. Okay, minta maaf, ejaan tu tersilap sebab ada unsur apa ni? Auto correction, kan? Dia jadi auto correct Melayu dia Inggeris. Okey, silap minta maaf. Bukan semua alkohol itu mengandungi arak. Nampak tak kat sini? Kita ada unsur umum khusus min wajhi. Okey? Ataupun umum khusus mutlak. Iaitu semua arak ada alkohol, tapi bukan semua alkohol ada arak. Iaitu alkohol ni dia umum. Ada alkohol yang ada arak, ada alkohol yang tidak berarak. Okey, alkohol mana yang haram, alkohol mana yang halus? Alkohol daripada proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Tetapi alkohol yang tak lalu proses tu tidak najis tapi haram diminum. Haramlah minum sebab mudarat kan. Jadi majlis fatwa mengeluarkan hukum ubatan dan pewangi yang ada alkohol harus dan dimaafkan. Jadi kat sini ana tunjuk proses dia. Menentukan alkohol yang halal dan haram perlu ditakrifkan dahulu. Macam mana kita tentukan alkohol ni umum dan khusus. Ada alkohol yang arak, ada alkohol yang tidak arak. Jadi proses ni digelar tasawur. Proses ni digelar tasawur. Maka untuk menentukan halal atau haram ialah proses tasdik. Okey. Premis kedua bagi kias ini ialah setiap alkohol yang melalui proses pembuatan haram dan najis ataupun alkohol yang dibuat memulai proses pembuatan arak hukumnya tidak najis. Kita tengok kias dia. Premis satu, alkohol minyak tidak melalui alkohol minyak wangi ya, minta maaf tertinggal tu. Alkohol minyak wangi tidak melalui proses pembuatan arak. Setiap alkohol yang tidak melalui proses pembuatan minyak arak setiap alkohol yang tidak melalui proses pembuatan arak hukumnya harus dan tidak najis. Apa kesimpulan dia? Minyak wangi beralkohol hukumnya harus penggunaan. Oleh itu ilmu mantik membantu kita natijakan hukum. Nampak tak? Ilmu nahu. Okay, nahu. Ilmu nahu. Okay, ni konsep fa'il. Fa'il kita nak tentu satu i'rab itu fa'il ke mubtada' ke apa? Kita kena takrif dululah. Fa'il tu apa? Fa'il lah setiap kalimah ataupun isim yang disandarkan sesuatu perbuatan kepada dia. Jadi setiap kalimah yang disandarkan perbuatan kepada dia ialah fa'il. Jadi contoh ayat zahaba zaidun ila masjid. Premis satu, perbuatan pergi iaitu zahaba disandarkan kepada Zaid. Setiap kata nama yang disandarkan perbuatan kepadanya, maka i'rabnya ialah fa'il. Jadi i'rab kalimahnya, i'rab kalimah Zaid ialah fa'il. Nampak tak? Okey. Ni ilmu las lah, ni las. Okey. Ilmu habbatus sauda ataupun ilmu perbuatan. Hadis habbatus sauda. Okey, hadis habbatus sauda yang mengatakan penawar bagi segala penyakit. Okay, Imam Nawawi kata apa?
segala penyakit kat sini ialah penyakit yang bersifat sejuk dan kahak. Okey, ini adalah tip Nabawi ya. Yang juga syarah Sahih Muslim Nawawi. Jadi untuk menentukan satu penyakit itu boleh guna habang sauda atau tidak, boleh menggunakan qiyas istisna'i dengan pernyataan berikut. Premis satu, jika penyakit itu bersifat sejuk, maka bolehlah guna ataupun bolehlah dirawati dengan habang sauda. Premis kedua, akan tetapi penyakit ini bersifat panas, lawan bagi sifat sejuk. Apa kesimpulannya? Maka penyakit ini tidak boleh dirawati dengan habah as-sauda. Nampak tak? Jelas menunjukkan perubatan kita guna juga MNT. Cuma kita tak ada lah doktor tu sistem premis A, premis B ni. Cuma kita boleh nampak penggunaan tu ada dalam semua ilmu. Cuma kalau kita asah lagi ilmu mantik, kita semua ilmu digunakan ilmu mantik dengan baik, insya-Allah. Insya-Allah akan berlaku kebangkitan tamadun ilmu sebab kita memahami satu ilmu dengan kaedah akal yang baik, dengan kaedah akal yang tidak salah. Okey. Prinsip merawat penyakit dalam ilmu perubatan boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu jenis rawatan, teknik rawatan, krisis penyakit. Proses kita kena pasti rawatan apa sesuai. Proses kita buat teknik rawatan, proses kita memahami krisis penyakit. Bukankah itu tasawuf? Bila kita dah faham bahawa kita pilih ubat yang sesuai, bukankah itu tasbih? Okey, jadi prinsip ni bukan ana apalah tahu lah, ana ambil juga buku Oksimal Ibn Sina. Terjemahan dan tahqiq oleh Ustaz Nasir Sobri. Okey, ni kitab perubatan, Oksimal ni kitab perubatan. Kesimpulan dan penutup, ilmu mantik merupakan ilmu yang sangat penting kita pelajari sebab mekanisme dia tasawuf dan tasdik. Ilmu mantik digunakan dalam pelbagai ilmu untuk menguatkan hujah, mengeluarkan hukum dan mengelakkan salah faham. Ilmu mantik menjaga akal pemikiran daripada kesilapan kita berfikir, seandainya kaedahnya dijaga diikuti. Kita bukan sekadar tahu, kita kena aman. Orang yang silap berfikir walaupun dia ulama mantik, bukan sebab ilmu mantik itu salah, tapi sebab dia guna dengan salah. Dia salah faham ataupun dia salah kaedah. Ilmu mantik merupakan manifestasi konsep tabayun dalam Al-Quran. Okey, wallahu a'lam. Okey, ana buka ruang untuk soalan kalau ada. Okey, kalau ada nak tanya silakan. Okey, nak tanya ataupun nak menegur pun dipersilakan. Ana terima. Okey, sebab ana bukannya maksum, ana boleh jadi salah. Dan saya pun masih student lagi lah. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Kesilapan dan sebagainya boleh? Tak masalah. Type pun boleh, nak voice pun, voice pula lah okay. Buka mic boleh. Okay. Bagaimana ingin menjawab syubhat yang mengatakan ilmu kalam haram dipelajari? Okay, sebenarnya lah soalan ni dilari tajuk sikit sebab ilmu kalam ni tajuk ilmu kalam. Sepatutnya dia duduk dalam pembantangan ilmu kalam lah. Okay. Cuma kita jawab juga lah. Kita jawab secara ringkas. Tasawuf lah dulu ilmu kalam, dia ilmu kalam apa? Kita jangan tengok ilmu kalam itu haram tu. Ilmu kalam haram? Okey, semua ilmu kalam haram. Macam tadi lah, alkohol. Bila kita sebut alkohol haram, adakah semua alkohol haram? Tak. Cerita ilmu kalam. Ilmu kalam ada yang tak nafi ya. Ilmu kalam ada yang tercela, ada yang terpuji. Benda ni direkodkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah sendiri dalam Majmu' Fatawa. Ilmu kalam ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah juga menukilkan dalam Majmu' Fatawa bahawa Imam Ahmad tidak melarang menggunakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okey. Cuma semestinya lah kalau nak tak bersetuju dengan Asy'ariyah apa semuanya, itu hak antum lah. Okey. Tak ada masalah. Okey. Cuma soalan ni lari tajuk sikit lah, minta maaf lah. Okey. Anda boleh mengharapkan soalan yang berkait dengan mantik. Okey. Ada apa-apa soalan? Kenapa ada yang mengharamkan? Okey,
Kenapa ada yang mengharamkan penggunaan ilmu mantik dalam bab akidah? Mengharamkan penggunaan ilmu mantik dalam bab akidah. Wallahualam, mana bagi ana tu benda yang baru. Benda yang baru. Ana tak pernah dengar lagi ada orang mengharamkan ilmu mantik lagi dah. Yang cuma ana pernah dengar ilmu mantik diharamkan terus. Bukan disebabkan dia ada dalam akidah. Yang ana pernah dengar ilmu mantik haram tu. Okey, ilmu mantik kat sini, tasawur dulu. Okey. Ilmu mantik kat sini adalah ilmu mantik yang mana zaman ataupun yang macam mana kita kata, ilmu mantik yang berkait dengan falsafah. Contohnya buku Ibn Sina, Asy-Syifa. Itu khilaf. Ada ulama kata haram nak baca, ada ulama kata boleh, ada ulama kata sunat. Adapun ilmu mantik macam Isaruji, macam Sulam, kan, tasawuf tasdik semata-mata, kan, daripada bab awal, qaul syarih, daripada bab awal, dilalah, lafaz, tanakuk dan sebagainya sampai qiyas. Okey, tunjukkan satu bahagian mana yang haram. Kita tak syok lah, contoh sekadar dakwa. Okey, ini haram. Okey, buat mai bukti mana haram. Imam ni kata haram. Imam tu letak tepi. Sebab fatwa imam, ada juga imam lain kata halal. Anak pun boleh buat mai fatwa imam ni kata sunat. Entah buat mai fatwa imam ni kata haram. Okey, apa? Macam mana kita nak tentu betul-betul? Benda ni haram, benda ni halal. Kita tengok teks mantik tu sendiri lah. Okey, buat mai satu bahagian perbahasan ilmu mantik yang mana haram nak mengaji. Dan buat mai sebab haram. Okey. Sampai sekarang anak masih belum jumpa lagi. Sebab apa ilmu mantiknya haram? Disebabkan perbahasan mantik tu sendiri haram. Kalau ada, boleh buat mai kita bincang. Yang ni anak tak jumpa lagi. Yang anak jumpa ialah ilmu mantik haram sebab mukadimah falsafah. Ilmu mantik haram sebab bercampur dengan falsafah. Ni syubhat yang masyhur. Ni masyhur. Cuma dah dijawab iaitu kalau orang yang mana akal dia sejahtera, kemudian dia pernah mengaji, kemudian akidah dia sejahtera, dia boleh mengaji mantik. Soalan kedua, adakah ada tak pendapat falsafah yang boleh diterima pakai? Dia senang je nak tahu falsafah boleh pakai tak pakai. Selagi mana falsafah tu tak berbeza dengan Islam, boleh pakai. Contoh macam apa? Bawa lah satu kalam falsafah yang mengatakan Tuhan itu wujud. Okey, betul. Falsafah betul. Tapi Tuhan macam mana falsafah mengimani? Itu salah. Okay, kita kena tafrik elok salah. Kita kena bezakan betul-betul. Ada benda falsafah kata benda ni betul, ada falsafah kata benda ni salah. Okey. Selagi mana dia tak bertentangan dengan syariat, maka pandangan falsafah itu betul. Bukannya falsafah salah sebab diri dia tu ahli falsafah. Kita jangan kejar antara tu. Nasrani kata Isa itu nabi, contohlah. Contoh ada Nasrani moden, dia kata Isa itu nabi. Adakah kita nak menyalahkan statement tu disebabkan dia tu Nasrani? Tak. Kita salahkan disebabkan kenyataan tu. Okay. Kenyataan tu yang kita salahkan, bukannya orang kita salahkan. Adakah bakal modulkan pembentangan ini? Maksudnya ni slide ana tadi tu, insya-Allah akan dijual, berapa ringgit tu? RM5 Yang tu kena tanya urus setia dalam grup. Okey, ni ahli falsafah kita, saudara Cik Azmi. Nak tanya, mungkin saya terlepas bahagian ni sebab masuk lambat. Tapi banyak mana berlaku kemajuan ilmu mantik pada zaman sekarang. Di barat ada sistem logika baru seperti model logik, predikat logik dan sebagainya. Adakah dalam Islam juga ada kemajuan atau kita masih menderita logik? Kita logik zaman. Okey, sebenarnya kalau kita nak tahu betul ilmu mantik yang moden kita panggil mantik hadis kan. Dia interpret balik mantik qadim, mantik silam yang kita mengaji tasawuf tasdik. Dan kalau anda nak tahu modal logik itu ataupun model logik itu, macam mana sebut nanti dia, modal logik dia merupakan perbahasan qadhiyah muwajjahat. Okey, qadhiyah muwajjahat. Qadhiyah muwajjahat ni siapa dia yang pertama sekali susun? Pertama sekali susun qadhiyah muwajjahat ialah ulama Islam. Ulama Islam ni susun. Bukannya Aristotle pun tak jumpa qadhiyah muwajjahat ni. Qadhiyah muwajjahat ni ialah ulama Islam ni susun. Okey.
Ah, Korak ni biasa lah, dia biasa dia curi hak orang, dia interpret cara dia sikit-sikit. Okey. Macam qadhiyah muwajahat ni, kalau dalam tradisi Islam ataupun tradisi mantik Islam, dia satu qadhiyah ataupun satu statement yang mana dia bukannya sekadar ada nisbah positif negatif, dan dia ada nisbah tambahan, iaitu berkait dengan benda ni pasti darurah ataupun tidak pasti. Benda ni selamanya daiman ataupun tidak selamanya. Benda ini dan banyak lagi lah. Okay, qadhiyah muwajahah atau pembahasan qadhiyah muwajahah. Ni pembahasan mantik tinggi. Okay, ni tak dedahkan dengan umum biasaannya. Okay. Cuma untuk mengatakan bahawa dapatan-dapatan baru ni anak tak nampak lagi lah yang mengatakan ilmu mantik kita ni ada benda baru. Disebabkan boleh dikatakan ilmu mantik ni dah lengkap. Okay, bila kata dah lengkap ni kita taklah merujuk pada benda yang baru. Okay, dia dah lengkap dan kita banyak fokuskan ilmu mantik dalam ilmu akidah. Sebab apa? Sebab kita ni berpegang bahawa ilmu mantik bukan tujuan kita, bukan ilmu maqasid. Kita mengaji ilmu mantik bukan sebab kita nak faham mantik satu kotik, ataupun bukannya sebab kita nak menggunakan mantik itu untuk akidah. Tak. Maksudnya bukannya kita mengaji mantik itu untuk diri mantik itu. Kita mengaji mantik sebab apa? Sebab kita nak akal kita sejahtera untuk membantu ilmu akidah, untuk membantu ilmu fiqh dan sebagainya. Jadi, sarjanawan kita ni majoritinya dia lebih memfokuskan kepada menjawab syubhat-syubhat menggunakan ilmu mantik, menggunakan ilmu kalam. Dia tak membawa mana tajdid baru sangatlah. Okey? Tak membawa mana tajdid baru sangat. Dan ilmu mantik sekarang pun yang boleh dikatakan tak ada tajdid lagi, sangat luas perbahasannya. Okey? Kalau tak percaya cuba buka kitab Syarah Risalah Syamsiah oleh Imam Taftazani. Anda tengok sendiri betapa luasnya mantik, dah agak-agak anda perlu ke tak kita nak tambah benda baru. Okey. Cuma bukannya lah kita menafikan mantik mutlak, tak. Semua tu saling berkait. Okey, saling memerlukan. Okey, ilmu makulah asyarah termasuk dalam mantik lah. Dan adakah boleh belajar ilmu itu? Okey, makulah asyarah ni bukan ilmu mantik. Okey, makulah asyarah bukan ilmu mantik. Dia sebahagian daripada ilmu falsafah. Okey, sebahagian daripada ilmu falsafah. Dan ilmu makulah asyar ni, ilmu makulah asyarah ni, ialah dia kalau kita nak mengatakan dia sebahagian daripada ilmu falsafah, maka dia berbalik pada hukum yang mana ada ulama kata haram, ada ulama kata sunat dan sebagainya. Okey, cuma untuk orang yang tidak mampu membezakan akidah mana yang betul, maka tak bolehlah mengaji ilmu. Okay. Sebab dalam makulah asyarah ni kita mengaji benda yang dibawa oleh falsafah dan kita mengaji juga doktrin oleh ulama kalam menentang doktrin falsafah. Falsafah adalah oleh 10 unsur akal. 10 unsur akal. Kita tak setuju benda tu. Terak. Okay. Cuma kita mengaji sebab kita nak tahu. Okay. Kita nak tahu. Nak rot balik. Apakah perbezaan ilmu mantik dan ilmu kalam? Okey, ilmu kalam ni ilmu kalam dia, kalau ta'rif Imam Haduddin Iji, dia kata ilmu yang mana dengan sebab kita tahu ilmu ni kita mampu isbatkan akidah dan kita mampu defend akidah. Jadi ilmu kalam ilmu defend akidah. Ilmu mantik, ilmu kita nak macam mana? Kita nak saring maklumat ni betul atau maklumat ni salah. Jadi ilmu mantik dia tak melibatkan akidah. Anda nak guna ilmu mantik, nak akidah guna, nak guna fiqh guna. Okay. Wallahu a'lam. Jadi anak anggap tak ada persoalan dah kot. Ke ada lagi? 10:46 lah last. Okay, satu soalan lagi ya, last. Ada tak kesan buruk kalau tak guna mantik dalam akidah?
tak guna mantik tu maksudnya apa? Kalau tak guna mantik dengan maksud tak guna istilah. Istilahnya tak ada masalah. Tak mau guna istilah pun tak apa. Cuma konsep-konsep mantik ni, contoh macam tanakut. Ada dan tidak ada. Entah boleh tak nak sekajikan dua benda. Kalau kita abaikan konsep-konsep akal ni, kalau kita abaikan, ni boleh runtuh agama. Boleh? Boleh runtuh sebab ada dakwaan banyak. Dakwaan banyak. Kan? Ada dakwaan sekian-sekian, dakwaan sekian-sekian. Jadi ilmu nanti dia nak mensaringkan, dia bukannya nak mensaringkan, dia lebih kepada, macam kita kata, kita susun maklumat, kemudian kalau kita guna ilmu mantik dalam ilmu akidah, maksudnya kita susun maklumat dan kita saring dengan ilmu akidah. Contoh, seorang ni dia dakwa dia Nabi. Okay, A mendakwa dia Nabi. Okay, kita susun dalam satu rias. A mendakwa dia Nabi. Akal kita faham, setiap Nabi mesti ada mukjizat. Tiba-tiba, A tidak ada mukjizat. Adakah dia Nabi? Saya bulan dia tidak Nabi. Ibaratlah penggunaan mantik secara ringkas. Ada. Jadi kalau nak kata kesan buruk tu, kalau mengabaikan akliyah, memang akan mendatangkan kesan buruk. Sebab Allah Ta'ala sendiri menyuruh kita menggunakan akal. Okay? Bukan sekadar dengar semata-mata. Okay? Kena guna akal juga. Okay? Kena guna akal. Tambah-tambah nak berdebat dengan golongan sesat. Lagilah guna akalnya. Okay? Sekadar tu sajalah. Kalau ada salah dan silap, nak mohon maaf. Boleh tegur. Sebagainya. Allah Ta'ala. Terima kasih kepada pihak Liqa' Syairah kerana sudi memberikan ruang. Juga kepada semua para hadirin dan hadirat mengenali apa itu ilmu mantik. Terima kasih nak ucapkan. Dan lepas ni bolehlah kaji sendiri ilmu mantik tu, baca lah. Okay, baca. Okay. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah